Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, alhamdulillah ya kita dipertemukan malam ni untuk menyambung pengajian kitab Bulughul Maram. Dan kitab Bulughul Maram ni seperti mana kita sedia maklum ya, dia mengandungi apa kita panggil ya, mengandungi hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum lah. Ya, tuan-tuan boleh dengar ustaz elok ya? Boleh dengar okey ya? Very good. Okey, jelas. Alhamdulillah. Jelas, Jadi Ustaz. apa dia? Jelas apa? Jelas, Ustaz. Okey, jelas. Okey. Jadi apa ni, sebelum kita mula ya, Ustaz saja nak tahu je. Kebanyakan tuan-tuan yang belum ada kitab Bulughul Maram berapa orang saja nak tahulah, nak dengar suara je. Berapa orang Tak ada. Saya tu cakaplah nama siapa. Anu tu tak ada. Okey, seorang je tak ada, lain semua ada, okeylah. Oh, Maknanya. you ke? Hmm. Oh, you. Orang lain semua senyap, maknanya ada lah tu ya. Tuan-tuan kalau tak bercakap, Ustaz anggap tuan-tuan ada kitab dan lepas ni kita tak payah Ustaz nak scan lagi lah ya. Kita terus guna kitab saja ya. Masing-masing dah ada kitab. Tak ada. Saya tak ada Ustaz. Okey ya. Saya tak ada, Ustaz. Saya tak ada. Okay. Baru 3 Banyak orang. Ramai tak ada Ustaz sebenarnya, ramai. Ustaz rasa tak ramai. Ya ke? Mana-mana? Ya, 4 orang baru. Cikgu Noli pun tak ada. Baru 5 orang. Saya pun tak ada. Yang suami isteri tak apalah. Suami isteri cukuplah satu ya. Kalau isteri dia tak ada, suami dia pun tak ada, dia duduk satu. Melainkan dia duduk rumah lain-lain lah ya? Jadi maknanya kalau setakat 5 orang, 6 orang, maknanya tak apalah, tak ramai lah ya. Itu kena diusahakan lah ya. Photostat ke macam mana ke ya. So tak apa, kalau tak ada apa, kita mulakan pengajian malam ni ya. Kita sudah berada pada malam 1 Muharram ya, di tahun baru 1443. Kullu amin wa antum bi khair ya. Okey, malam ni kita punya tajuk ialah solat ya. Tajuk yang sudah sinonim dengan kehidupan kita, setiap hari kita solat. Cuma kita nak buat postmortem ya. Solat kita dari segi waktu, dari segi wuduk, ya, dari segi kaedah solat tu betul ke ataupun CP-CP ke ataupun jauh ya daripada kebenaran ya. Jadi kita mula dengan waktu solat ya. Jadi benda-benda yang kita akan belajar ni mungkin sebahagiannya benda baru ya. Walaupun sebenarnya dia benda lama, tetapi oleh kerana mungkin selama ni kita tak ambil peduli sangatlah. Mungkin kita take for granted, kita dah tahu ya. Jadi malam ni cuba kita tengok. Okey, waktu solat ya. Hadis daripada Abdullah bin Amru. Belajar hadis ya. Yang pertama adab dia, kita mesti mengenal siapa yang meriwayatkan hadis tu. Ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi, nama dia Abdullah bin Amru. Kita kena kenal lah ya. Nama dia Abdullah bin Amru. Maknanya Amru tu bapa dia. Tuan-tuan kena catat Amru ya. Amru bin Al-As. Amru bin Al-As tu nama bapa dia. Jadi kalau kita sebut Abdullah bin Amru ya, mungkin orang tertukar dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amru dia beza ya, Abdullah bin Umar berbeza. Dua-dua sahabat Nabi, dua-dua hebat, dua-dua ulama besar. Ya, tetapi bapa mereka orang yang berbeza. Kalau Abdullah bin Umar, bapa dia Umar bin Al-Khattab. Kalau Abdullah bin Amru, ya bapa dia Amru bin Al-As. Beliau adalah salah seorang bangsawan Mesir. Bangsawan Quraisy yang menjadi gubernur Mesir yang pertama. Ya, gubernur Muslim Mesir yang pertama ialah Amru bin Al-As. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Mesir, ya, masjid yang paling tua di Mesir namanya Masjid Amru bin Al-As. Ya, dekat dengan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi masjid tu dinamakan dengan nama siapa? Ya, nama Amru bin Al-As sebagai gubernur Mesir yang pertama. Ya, itu zaman Saidina Umar. Okey ya. Jadi Amru bin Al-As ni juga ialah orang yang pergi lobi ya Raja Najasyi, sebab bila para sahabat hijrah ke negara Eritrea ya, Eritrea Ethiopia, jadi orang Quraisy tak setuju.
mereka pergi lobi Raja Najasyi, mereka minta Raja Najasyi batalkan suaka politik. Ya, setelah dibatalkan suaka politik, maka sudah tentu orang Islam kena balik ke Mekah dan mereka boleh seksa balik, ya, mereka boleh paksa untuk keluar daripada Islam dan sebagainya. Dan Najasyi tidak patuh kepada lobi ataupun perintah Amr bin al-As. Ya, jadi Raja Najasyi tolak dia dengan secara baik. Dia suruh Amr bawa balik harta-harta yang dia sogok kepada Raja Najasyi. Jadi maknanya zaman tu pun sudah ada perkara yang kita panggil rasuah. Ya, Amr bawa harta, ya, bawa barang-barang berharga, ya, bawa hadiah kepada Raja Najasyi, ya, sebagai rasuah. Ya, bila raja ambil, maka dia kena batalkan suaka politik. Tapi Najasyi seorang yang adil. Ya, dia tidak batalkan suaka politik. Maka baliklah Amr, ya, dengan hampa. Tetapi Amr ni Allah bagi hidayah, masuk Islam akhirnya. Dan beliau, ya, Amr bin al-As, dia masuk Islam pada hari yang sama dengan Khalid bin al-Walid. Ya, Khalid bin al-Walid. Ya, jadi dua-dua ni adalah kawan baik lah. Ya, walaupun dari segi usia agak jauh beza, ya, tetapi kalau kita boleh sebut Abdullah bin Amr, ya, umur dia 27 tahun ketika hijrah. Umur dia 27 tahun ketika dia hijrah, ya, ke Madinah. Nabi 53 kan. Abdullah bin Amr, ya, umur dia 27 tahun. Maknanya seorang yang dah dewasa lah. Bapa dia Amr bin al-As, ya, bapaknya sudah berumur 50 tahun. Bapa dia dengan Nabi muda 3 tahun je. Ya, Nabi senior dia 3 tahun. Nabi 53 masa hijrah, ya, masa hijrah juga, ya. Amr umur dia 50 tahun. Anak dia Abdullah bin Amr umur dia 27 tahun. Itu sedikit background. Dan mereka semua ni orang Quraisy. Cuma bukan Bani Hashim. Ya, jadi dia daripada apa kita panggil, ya, Abdullah bin Amr dengan Amr bin al-As ni, ya, mereka ni daripada apa kita panggil, ya, As-Sahmi, ya, Bani Saham. Ya, itu mukadimah dia. Okey, apa kata Abdullah bin Amr? Annan Nabi, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam ke atas baginda. Nabi kata apa? Nabi kata waktu zuhur itu, iza apabila zalat, ya, apabila gelincir asyamsu matahari. Ya, bila telah gelincir matahari. Zalat tu past tense, ya. Apabila telah gelincir matahari. Maknanya matahari berada di atas kepala kita. Bila bayang kita berada di sebelah timur, matahari berada di sebelah barat, ya, maka sudah masuklah waktu zuhur. Sebab kita tahu zaman Nabi jam belum ada lagi. Jadi semua, ya, perbincangan dia tak ada berkaitan dengan jam. Dia berkaitan dengan kedudukan matahari. Ya, matahari terbit, matahari tenggelam, ya, matahari gelincir, ya, matahari naik tegak, ya, dan sebagainya. Jadi semua itu dia punya indikator, ya, untuk masuknya sesuatu waktu. Jadi kalau matahari belum gelincir, maka belum masuk waktu zuhur. Ya, kalau sekarang kita di Malaysia, di Selangor 1.25, 1.24, ya, masuk zuhur. Jadi maknanya sebelum daripada masuk waktu tu, matahari masih berada di sebelah timur. Ya, masuk waktu matahari berada di sebelah barat. Ya, itu dia punya konsep. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena tanya soalan, ya, Ustaz terangkan. Sebab ini berkaitan dengan general knowledge, tuan-tuan. Ya, ini bukan berkaitan dengan bahasa Arab semata-mata. Ya, tapi dia berkaitan dengan tadilah, ya, tuan-tuan kena faham matahari terbit di sebelah timur, ya, matahari tenggelam di sebelah barat, gelincir matahari, ya, waktu syuruk, waktu duha, ya, tuan-tuan kena faham konsep-konsep tersebut, baru tuan-tuan boleh faham hadis ni. Okey, ya, seterusnya wa kana zillur rajul, ya, dan, ya, ketika mana zil tu makna bayang, ya, mana yang Ustaz sempat catat tu Ustaz catatlah, ya. Wa kana zillur rajul, ketika mana bayang seorang lelaki, ya, katuli, seperti ketinggiannya. Maknanya apabila matahari gelincir, kita punya bayang berada di sebelah timur, ya, matahari, ya, matahari terbit daripada sebelah timur, ya. Katalah sebelah kanan Ustaz ni timur, matahari naik, ya. Matahari berada di atas kepala kita. Ya, kemudian matahari pun gelincir, mana matahari pergi ke sebelah barat. Bayang kita di sebelah timur lah. Dan matahari itu akan terus, ya, ke barat, dan bayang kita makin panjang, ya. Bayang kita makin panjang. Ketika mana bayang kita
sama tinggi dengan tinggi kita. Ya, jadi maknanya tu nak masuk waktu asar. Malam yahdur waktul asar. Ya, jadi selagi bayang kita sama tinggi, maknanya dia belum masuk waktu asar. Ya, jadi bila bayang kita lebih tinggi daripada kita, ya, kita tinggi 5 kaki 6 inci contoh, ya, bayang kita lebih daripada 5 kaki 6 inci. Anggaranlah, ya. Jadi maka masuk waktu asar. Itulah cerita dia. Ya, bila berakhir waktu asar, malam tasfarra asyamsu. Selama mana belum, ya, menguning. Tasfarru tu, ya, ataupun tasfarra tu makna menguning. Ni, ya. Kesa ustaz ni tuan-tuan boleh tengok tasfarra, ya. Maknanya sebelum dia menguning. Kalau matahari sudah menguning, makruh solat. Makruh solat, tuan-tuan. Ya, melainkan tuan-tuan baru terbangun bertidur tu lainlah. Tapi kalau sengaja tuan-tuan lambatkan, ya, solat tuan-tuan sah tetapi makruh. Kerana waktu matahari menguning, maknanya waktu hari nak tenggelam dah tu. Ya, masih ada waktu asar tetapi waktu makruh dipanggil. Wa waktu solatil maghrib, waktu solat maghrib, malam yarib asyafaq. Selama mana belum hilang asyafaq, mega merah di kaki langit. Ya, jadi malam esok tuan-tuan kena tengok, ya. Matahari tenggelam, tuan-tuan kena tengok. Dalam pukul 8.20, tuan-tuan tengok di kaki langit. Masih nampak tak apa ni mega merah? Kalau masih nampak merah-merah tu, maknanya maghrib masih ada. Tapi bila hilang mega merah, maknanya hilang, ya. Maknanya sudah habis waktu maghrib. Walaupun waktu isyak belum masuk. Ya, sebab ramai orang Melayu diingat, ya, selagi isyak tak masuk, ya, isyak sekarang 8.44, diingatkan selagi belum 8.44, maghrib masih ada. Tak betul, tuan-tuan. Ya, kerana Nabi kata maghrib itu, ya, berakhir apabila hilangnya mega merah di kaki langit. Ya. Wa waktu salatil isya, waktu salat isya ila nisfil lail al-awsat, sampai separuh malam pertengahan. Ya, separuh malam pertengahan, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nampak hadis ni macam simple, tapi tak simple, tuan-tuan. Ya, sebab bukan semua orang faham malam, ya, separuh malam. Kalau kita tanyalah pada tuan-tuan, ya, kalau Ustaz tanya pada Haji Mat Syah sebagai contoh. Haji Mat Syah, apa ni separuh malam pukul berapa separuh malam Haji Mat Syah? Separuh malam tu pukul berapa? Ya, lebih kurang. Pukul 12. Pukul 12 malam. Ya, pukul 12 malam, ya. Jawapannya salah. Ya, bukan 12 malam. Ya, nampak tak, tuan-tuan? Pasal kita take for granted separuh malam 12 malam. Ada. Separuh malam bukan 12 malam. Separuh malam tu ialah jumlah jam malam kita bagi 2. Ya, malam di Malaysia mula pukul berapa? Okey, Haji Mat Syah kena cover kesilapan tadi. Malam dekat Malaysia pukul berapa sekarang ni? Hari ni malam kat Malaysia mula pukul berapa? 7.30, around 7.30. 7.30. Maknanya waktu maghrib lah. Ya, Haji Mat Syah salah lagi, Haji Mat Syah. Salah kali kedua, ya. Tak betul juga. Sebab malam di Malaysia mula 8.44. Isyak tu baru malam. Maghrib belum malam. Maghrib muqaddimah, ya, kepada malam. Maghrib belum malam. Pasal belum gelap. Malam tu bila gelap. Cuba tuan-tuan tengok, tak percaya, pukul 8 suku, cuba tengok kaki langit, ya. Masih lagi ada mega merah, ya, tak hilang lagi. Maknanya belum malam. Tapi bila hilang mega merah, ya, dia dah jadi gelap, masuk waktu isyak, itulah malam. Maknanya malam di Malaysia lebih kurang 8.45. Hari ni, ya. Dia akan berubahlah, ya. Nanti dia akan jadi 8.30, mungkin 8.50, dia lambat sikit. Tapi secara umum 8.45, ya. Okey, Haji Mat Syah try lagi sebab dah 2 silap. Try satu kali lagi. Kalau salah juga kali ni hat-trick lah. Ya. Jadi jangan buat hat-trick lah, ya. Jadi bila berakhir malam? Tadi bermula malam isyak, bila berakhir malam? Apabila? Bila last kali malam? Bila? Apabila? Tak apa, try je, salah tak apa. Waktu imsak. Ya, waktu imsak. Waktu imsak tu bila tu? Waktu imsak masih malam lagi, masih boleh makan. Ya, masih boleh makan. Cuma kalau siapa yang dah makan, berhentilah. Ya, boleh gosok gigi, boleh buang air, boleh ambil wuduk, kan. Tapi bagi orang yang lambat bangun, imsak boleh makan lagi. Ya, macam kita nak puasa, katalah. Ya, nak puasa. Imsak, 10 minit boleh makan lagi. Bila berakhirnya malam, apa ni Haji Mat Syah? Apabila? Imsak. Fajar. Apabila terbit fajar. Ya, apabila masuk waktu subuh, itulah berakhir malam.
Jadi berakhir malam pukul berapa? Apa ni Kak Faridah? Berakhir malam. Masuk subuh tadi pukul berapa? Lebih kurang? Lebih kurang pukul 6 lah. Pukul 6 ataupun kita kata 5.45 lah, senang cerita. Sebab nak kenakan dengan 8.45 tadi kan. Nak kira senang. So Jadi kalau half the time, that means separuh malam will be about 1:45, Ustaz. Okey, jadi maknanya kita kira lah 8:45 until 5:45, how many hours? Almost 10 lah. Tak sampai, kira betul-betul. Keluarkan jari tu, jangan malu. Kira dengan tangan, ya, jari 9. tu. Ya, 9 jam. 8.45, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 jam tuan-tuan. 9 hours malam kat Malaysia. 9 hours divided into 2, ya, is 430, 4 jam setengah. 4 jam setengah, ya. 4 jam setengah tu pukul berapa? 12:45. Kat mana? Ya, 8.45, 9, 10, 11, 12. Ya, 12.45. Jadi Haji Mat Syah jawab pukul 12 tadi dah nak tepat lah. Ya, tapi 45 minit tambah lagi. Ya, jadi makna separuh malam di Malaysia hari ini, ya, dan beberapa hari yang akan datang ialah 12.45. Maksudnya boleh tak kita sembahyang Isyak pukul 12.30? Boleh. Ya, 12.45 boleh. Tapi jangan lebih pada 12.45. Kalau kita sembahyang lebih pada 12.45, ya, sembahyang sah, ya, tetapi dianggap berdosa. Berdosa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi solat Isyak paling lambat separuh malam. Paling lambat. Ya, jadi maknanya paling lambat. Jangan lebih pukul 1 lah kita kata. Kalau 12.45 baru nak solat, maknanya jangan sampai pukul 1 lah. Ya, pukul 1 ke atas tu itu memang dianggap sebagai luar daripada waktu Isyak. Ya, sebab banyak orang ingat. Ustaz, ya. nak tanya 8:45 plus 4.5 hours. Betul? Ya, yang sekarang ni lah. That is about 1 hour, 1 AM, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, pukul 8.45. 9, 10, 11, 12. 12.45 ke 1.45? 1:15. 1:15 lah, Ustaz. Lebih kurang lah. Ya? Sebab 1 jam, 1 suku lah, sorry. Ya, Ustaz tak campurkan setengah jam tadi. Maknanya 1 suku lah, sorry. Ya, 1 suku. 1 suku tu paling lambat lah. Ya, jangan lambat. Jangan lebih pada 1.5 jangan. Ya, kita kata 5 minit, 10 minit boleh lagi. Lebih pada 1.5 jangan. Katalah lepas maghrib kita penat sangat tertidur kan, Ustaz. Lepas tu bangun pukul 1:30 ke pukul 2. Macam mana, Ustaz? Berdosa juga? Ada cakap ter tadi tak? Akak dipaksa tidur ke tertidur? Tertidur sebab penat sangat, Ustaz. So you can answer the question lah yourself because you said ter. Oh, so kalau tu boleh lah. Okey, terima kasih. Yalah. Jadi kalau tertidur, tapi bukan tiap-tiap malam kan? Ustaz, kadang over gardening. Oh, over gardening ya, tanpa baca apa ni ya, tanpa baca Ustaz, masya-Allah bukan lah. Ustaz, Ya. masya-Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi tuan-tuan ya, Ustaz nak bagi tahu ya, Nabi makruhkan tidur lepas maghrib tuan-tuan. Ya, lepas maghrib jangan tidur. Ya, maknanya Isyak juga, ya. Isyak, lepas Isyak baru tidur. Kalau dah letih sangat, Isyak juga tuan-tuan, ya. Melainkan tuan-tuan tertidur tu di luar kemampuan kita. Itu beyond control. Ya. Jadi maknanya 1.45 tu, ya, itulah separuh malam. Dan Nabi biasa tak solat separuh malam. Nabi biasa solat separuh malam. Ya, tapi solat berjamaah tau. Kalau tuan-tuan solat seorang-seorang, ya, nak dapat kelebihan waktu separuh malam, tuan-tuan hanya dapat kelebihan waktu tapi tak dapat kelebihan berjamaah. Benda ni nampak macam simple tapi dia tak simple tuan-tuan. Kita kena faham betul-betul. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi kata 1/3 malam. Nabi pun biasa solat di 1/3 malam. Kalau 1/3 malam senang. 9 jam bagi 3. Jadi maknanya 8.45, 9.45, 10.45, 11.45. 11.45 boleh sembahyang berjamaah. Ya. Jadi itu dianggap sunat. Dapat pahala lebih tuan-tuan. Sembahyang pukul 1/3 malam dapat pahala lebih. Sembahyang separuh malam dapat pahala lebih. Dengan syarat tuan-tuan berjamaah. Sebab itu dalam hadis yang lain nanti kita akan tengok, ya, solat yang ditangguhkan sampai 1/3 malam ataupun 1/2 malam dipanggil solat atamah.
Ain ta mim tak marbutah. Atamah. Tuan-tuan kena salin yang tu. Iaitu keyword tuan-tuan. Ya, atamah. Kalau orang duk sebut atamah tu ialah insya' yang dilewatkan sampai 1/3 ataupun separuh malam. Ya, itu cerita dia tuan-tuan. Lebih pada tu, tuan-tuan dianggap berdosa sebab melewatkan solat. Sebahagian besar para ulama kata berdosa tuan-tuan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan tertidur, tu lain cerita lah. Ya. Macam orang tertidur, bangun pukul 9 pagi baru bangun. Boleh tak dia ambil uduk solat subuh pada waktu tu? Boleh, sebab dia tertidur. Nama pun tertidur kan. Tapi janganlah buat tiap-tiap hari tuan-tuan. Dan janganlah mana kita kata saya ustaz sebulan sekali je. Itu pun minggu, hari Ahad yang keempat dia kata. Tak boleh lah tuan-tuan. Seolah-olah kita macam plan. Ya, tapi kalau di luar kemampuan, di luar kuasa kita, tu lain cerita lah. Ya. Okey, ya, kita akan buka soalan lagi kejap lagi tuan-tuan. Ya. Kita tengok ya, kita betul-betul faham ataupun tidak. Waktu solat subuh, min tulu'il fajar, sejak terbit fajar, malam tatlu'i syamsu, selama mana belum terbit matahari. Selagi tak terbit matahari, selama itulah subuh masih ada. Ya, Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ni. Tengok dia punya ya pendetilan dia. Hadis ini riwayat Muslim, hadis yang sahih. Maksudnya menerangkan waktu solat fardu. Yang pertama solat zuhur, gelincir matahari ya sampai bayang seseorang sepanjang badan dia. Maknanya bila bayang tu lebih tinggi daripada ketinggian kita, itu dah masuk waktu asar. Waktu asar, bayang lebih panjang sikit daripada tinggi kita. Ya. Kemudian, dia berakhir bila tuan-tuan? Ya. Bila berakhir tu waktu maghrib lah. Tetapi, jangan tunggu sampai matahari menguning. Ya. Menguning dah matahari tu. Dah kuning betul lah. Nak masuk maghrib dah. Ya. Melainkan kita baru terbangun tidur tu lain cerita lah. Ya. Ataupun kita kata, kita ditangkap oleh orang, tak boleh nak semayang. Ya, kena pukul pengsan, baru terbangun daripada pengsan. Itu lain cerita. Yang ketiga, waktu maghrib, sejak terbenam matahari sampai hilang mega merah. Ya, waktu isyak mulai hilang, betul-betul tanda merah hilang. Ya, tanda merah. Tapi biasanya antara hilang tanda merah sampai masuk waktu isyak, dia ada gap. Ya, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, bergantunglah. Ya, dan dia berubah-ubah ikut tempat. Jadi jangan lewatkan maghrib. Sebab tu maghrib, ya, bila masuk je waktu, jawab azan, ambil wuduk siap-siap, kemudian ya terus solat maghrib, diikuti dengan ba'diyah maghrib. Jangan tunggu lama-lama tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab takut sudah masuk waktu masuk waktu haram dah. Maknanya kalau tuan-tuan solat sah, ya, tapi solat tuan-tuan berada di luar waktu. Jadi jangan lambatkan maghrib tuan-tuan. Ya. Waktu subuh terbit fajar sampai matahari belum terbit. Hukum dia, ketetapan waktu solat wajib tersebut adalah termasuk rukun solat. Jadi mengetahui masuk ya waktu dan berakhirnya waktu itu termasuk perkara yang dituntut ya supaya solat kita menjadi sah tuan-tuan. Okey, selesailah ya. Apa soalan? Silakan. Apa nak tanya? Haji Mak Syah apa nak tanya Haji Mak Syah? Haji Mak Syah apa nak tanya? Apa soalan yang nak ditanya tadi? Ya. Sebab tadi Haji Mak Syah sudah 2 kesilapan dan 1 tak jawab. Ya, Kak Faridah tolong jawab ya. Nasib baik tak hat-trick ya. Jadi apa soalan tuan-tuan? Bagi faham betul-betul sebab Ustaz, ya. Saya nak tanya. Waktu maghrib kan di Malaysia kata misalnya 7.20. Waktu maghrib 7.20. Misalnya 7.20. Ambil 7.30 lah senang. Ambil 7.30 senang. 7.30. Waktu isyak 8.40. Boleh kata kita sembahyang maghrib between 7.30 8.40 kan? 7.30 8.40. Waktu maghrib. Betul kan? Tak, waktu maghrib akan berakhir sebelum 8.40 lagi. Oh, okey. Thank you very much. Baru faham. Okey. Apa okay. Cap? Yep. Ya. Bila berakhir waktu maghrib? Bila berakhir waktu maghrib? Apabila tanda merah habis. Kalau tanda merah habis ya, Cap apa ni bawa kapal terbang lagi nampak lah kot. Betul. Ya? Yep. Jadi bila hilang mega merah di kaki langit, dia berakhir waktu maghrib. Kemungkinan waktu isyak tak masuk lagi tau. Kena tunggu lagi. Dia tunggu sikit lagi. Kena tunggu lagi sikit lagi. Sampai faham, betul-betul Ustaz. Gelap baru masuk waktu isyak. Ya. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Lain silakan tuan-tuan. Ustaz nak tanya. Tadi Ustaz kata kalau solat
Isyak, kita Hmm. boleh lewatkan ke Betul. separuh malam atau sepertiga malam. Ya, betul. Tapi itu kalau kita ada something kan Ustaz, macam kita dengar syarahan ke ceramah ke something like that kan. Ada Kalau tak majlis, ada, ada kita majlis kena guna makan malam ke apa ke? Macam mana? Kalau katalah kita tak ada dengar syarahan, tak dengar apa, atau kita tak ada pergi, kadang kan dekat masjid kita lepas solat apa ni, maghrib tu ada Boleh lah. syarahan kan, dan syarahan tu sampai pukul 9:30 dan baru kita solat. Macam tu okey kan? Tapi Okey. kalau kita kat rumah, kita relax dulu, tengoklah itu dulu, buatlah itu dulu, tak boleh kan? Kalau kita tunggu, katalah ya, anak kita plan nak datang, ya, menantu kita nak datang atau ada kawan nak datang, dan kita tahu ya, dia datang tu kita boleh sembahyang berjamaah dengan dia. Boleh tak kita tangguhkan solat kita? Boleh. Dengan syarat kita boleh berjamaah dengan orang yang datang ke rumah kita. Ya, anak kita nak balik, anak kita dengan cucu kita, dan mereka pun belum sembahyang Isyak lagi. So dia kata, "Mama, kita orang dalam 1 jam sampai." So Kak Faridah jangan sembahyang Isyak dulu dan remind mereka, ya. Jadi kalau mereka musafir tu cerita lain lah. Tapi kalau mereka tak musafir, ya, mereka dah solat, mereka belum solat, kita tunggu dia datang. Katalah dia sampai pukul 10.30. Boleh tak sembahyang 10.30? Boleh. Dan kita dapat pahala kerana ikut macam Nabi, melewatkan sikit solat Isyak dengan syarat masih boleh berjamaah. Tuan-tuan, ya, dalam sirah disebut Nabi, ya, sebab rumah Nabi sebelah Raudah, sebelah masjid. Jadi apabila azan, Nabi buka tirai, Nabi tengok orang tak ramai, Nabi tutup tirai, Nabi tunggu lagi. Ya, Nabi buat kerja lain lah, ya. Dan mungkin Nabi ulang Quran, ya, Nabi menyelesaikan masalah umat dan sebagainya, Nabi merancang, ya, program untuk esok dan sebagainya, ya. Kemudian tak lama lepas tu Nabi buka tirai, tengok belum ramai lagi, Nabi tunggu lagi. Ya, dan kali ketiga bila Nabi buka tirai, jumlah sahabat sudah hampir memenuhi Masjid Nabawi. Barulah Nabi keluar dan mengimamkan solat. Ya. Kemudian apa Nabi kata? Ya. Nabi kata, "Laula an asyqa ala ummati." Kalau aku tidak memberatkan umat aku, la amartuhum, ya, bi ta'khir salatil isya. Aku akan suruh mereka lewatkan solat Isyak. Ya, ila nisfil lail, ila sulusil lail au nisfiha. Ke 1/3 malam ataupun 1/2 malam. Hadis tu sahih, tuan-tuan. Ya, sebab benda-benda macam ni kita kurang tahu. Ya, pasal sirah ni subjek yang leceh lah, tuan-tuan. Memang kita tak belajar. Ya, kebanyakan kita di Malaysia, kebanyakannya kita belajar fiqh. Tapi fiqh kita, ya, kebanyakannya fiqh, ya, bukan yang diasaskan berdasar kepada sirah perjalanan hidup Nabi. Ya, jarang. Bulughul Maram bukan kitab yang diajar di Malaysia, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan cek kat Masjid Surau, ya, Bulughul Maram tak ajar, tuan-tuan. Ya, di Malaysia ni kebanyakannya kalau hadis 40 tu popular, tuan-tuan. Ya, Riyadus Solihin tu popular. Even kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, ataupun kitab Bulughul Maram tak ada, tuan-tuan. Boleh kira lah di Tembah Kelang ni, ya, masjid yang mengajar Bulughul Maram boleh kira lah, tuan-tuan. 1 atau 2 masjid je. Ya, sebab Bulughul Maram ni teknikal, tuan-tuan. Dia melibatkan fiqh dan juga sirah. Ya, dan juga hadis. Ya, jadi perbincangan dia tu perbincangan yang berkaitan dengan fiqh. Sebab tu ustaz pilih kitab ni kerana dia akan memberikan gambaran sebenar apa yang Nabi buat. Macam tadi kan, kita duk ingat selama ni Isyak tu apabila maghrib tu, selagi Isyak tak masuk, kita tanya, Isyak masuk pukul apa? 8.45 bah, dia kata. Ya, okey, tak apa, ini baru 8.30. Seolah-olah kita kata ada 15 minit lagi. Ya, kalau kita keluar, tuan-tuan keluar 8.30 tu, tuan-tuan tengok di kaki langit, silap-silap mega merah dah hilang dah, tuan-tuan. Bila mega merah sudah hilang, berakhir waktu maghrib. Bukan ustaz yang cakap, tuan-tuan. Ini Nabi cakap. Ya, cuba tengok. Wa waktu kesa. Kak Faridah boleh nampak tak kesa ustaz ni yang bergoyang-goyang ni? Boleh kan? Tak nampak. Nampak Ustaz. Nampak. Ya. Nampak. Cuba ustaz balai sekali. Saya punya kecil kot. Saya kena besar. Ya. Ada. Okey. Okey Tengok ustaz. ya. Wa waktu solatil maghrib, dan waktu solat maghrib malam. Ma selama mana lam belum yarib hilang asyafaq warna merah. Maghrib tu selama mana belum hilang, ya, mega merah di kaki langit. Dia tak katalah kaki langit, tapi syafaq memang kaki langit. Ya, syafaq ni bukan kaki bukit ke kaki katil ke, bukan, tuan-tuan. Dia kaki langit. Ya.
Jadi oleh kerana itu, selagi warna merah tu ada, maghrib masih ada. Hilang je warna merah tuan-tuan, habis waktu maghrib. Tapi kita kata isyak belum masuk. Nabi tak pernah kata pun maghrib habis ketika isyak masuk. Tak ada tuan-tuan. Tu tengok hadis. Ya, hadis ni pula hadis Muslim. Ya, hadis Muslim ni boleh kata 100% hadis sahih. Tak ada pertikaian tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu kena pegang pada hadis tuan-tuan. Ini baru betul. Kita duk sebut kan, pegang pada hadis. Kita cakap je tuan-tuan, tapi tak buat pun. Ya, memang theoretically, secara teori kita kata kita pegang pada hadis. Tapi pengajaran Nabi kita tak pegang pun tuan-tuan. Ya, jadi itu cerita dia. Ya, So, apa soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. So, Betul lah. so mega merah tu is roughly like 15 minutes before isyak ke macam mana? Tak tentu juga, tak tentu. Ya, sebab kalau waktu apa kita panggil waktu hujan, ya, ataupun waktu mendung tak nampak mega merah. Ya, jadi cuba Kak Mai malam besok, ya, cuba dalam 8.30 tu cuba tengok. Dekat kaki langit tu masih nampak tak merah? Ya, mula-mula memang merah betul. Merah tu makin kurang, dia faded. Ya, jadi bila kita tengok 8:30, cuba tonton, ya. Semua kita tengok apa ni besok. Ya, apa ni petang besok cuba tengok, ya. Lepas main maghrib tu cuba tengok 8.20, 8.40, buka tingkap je ataupun selak tirai je kan boleh nampak. Ya, terutama tuan-tuan yang duduk di kawasan tinggi lah, ya, macam Bukit Jelutong, kawasan tinggi. Nama pun Bukit Jelutong. Ya, Bukit Antarabangsa sebagai contoh, ya. Cuba tengok. Lagi senang nampak. Ya. Tetapi kalau kita duduk di kawasan, kalau kita pergi highway senang. Kalau tuan-tuan driving lagi senang nampak. Ya. Cab tak payah tanyalah, ya. Sebab dia driving juga, ya. Tapi dia driver kapal terbang. Lagi nampaklah, lagi clear. Jadi biasanya tuan-tuan, ya, dia akan hilang sebelum masuk waktu isyak. Ya, biasanya begitu, ya. Cuma mungkin 5 minit, mungkin 7 minit, mungkin 10 minit. Kita tengoklah. Ya, jadi maknanya benda-benda ni kena ambil perhatian. Sebab bimbang takut banyak daripada kita, ramai daripada kita sembahyang maghrib pada waktu tersebut. Dan waktu itu sudah habis waktu maghrib. Maknanya berdosa kita tuan-tuan. Sembahyang sah, tetapi berdosa kerana solat di luar waktu. Isyak tak masuk? Memang isyak tak masuk, tapi maghrib sudah berakhir. Ya, tu konsep tu kena faham tuan-tuan. Boleh, ya? Okey, lain silakan. Kalau Ustaz, Ya. Osman Ustaz. Kalau ikut macam ni Ustaz, cara semayang waktu lepas semua ni, time untuk maghrib, critical time tu saya tengok macam maghrib lah kan. Critical time maghrib, betul. Ya short time ya kan. Mana dia start pada belum kuning matahari tu sampai hilang tanda mega merah tu. Only half an hour je kot. Lebih. Lebih. Sebab 2 hari lepas ke 3 hari lepas Ustaz tengok sebab maghrib kita 7.30, 7.29 sekarang ni, 7.29, ya. 8 dalam 8.30 tu masih ada lagi. Masih ada sikit-sikit mega merah tu masih ada. Dia nak hilang dah. Ya, masih ada lagi, ya. Mungkin depending on the year, cycle of the year kot. Okeylah, pastilah, pastilah. Satu lagi saya nak tanya ni, waktu Zuhur ni. Waktu Zuhur ni kita sekarang ni lebih kan 1.20 apa ni. Tapi dalam sini ni kata saat tergelincir matahari, maknanya dia pun dah masuk Zuhur kan. Sebelum apa? Saat tergelincir matahari. Gelincir matahari tu waktu Zuhur lah tu. 1.20, 1.23 tu lah. Gelincir tu maknanya matahari daripada timur pergi ke barat. Correct. Ya. Tetapi kadang-kadang kan before 120 pun nampak dah gelincir dah pasal. Kita nampak gelincir, tak gelincir lagi Datuk. Sebab kalau gelincir, Datuk senang je. Datuk tengok bayang je. Okey, bayang. Kalau bayang Datuk sudah berada di sebelah timur, gelincir tu. Ya. Okey. Kalau bayang Datuk di sebelah timur, dah gelincir tu. Tapi kalau bayang Datuk tak berada di sebelah timur, tak gelincir lagi. Macam mana boleh gelincir? Tak akan gelincir lagi. Besok saya nak try tu. Besok try tengok. Dia 120 ke atau earlier? Saya rasa earlier ni. Tak, kalau memang earlier daripada, memang sebab bergantung kepada Zuhur lah. Kalau Zuhur 1.20 tu lah dia gelincir. Mana tuan-tuan Datuk boleh tengok Datuk punya bayang, ya, berada di sebelah timur pada waktu tersebut. Ya, ataupun dia tak ada bayang. Dia bayang tu betul-betul sebab matahari berada atas kepala,
Ya, sebab tu bayang kita betul-betul dekat kita lah. Tapi bila dia gelincir, ya, matahari tu pergi sebelah barat, barulah ada bayang sebelah timur. Sebab pagi bayang kita sebelah barat. Ya, okey. Ya, masa pengakap dulu, Datuk. Lupa masa pengakap dulu ni, cerita pengakap. Ya, masa pengakap dulu tuan-tuan, ya. Sebab kita tak ada kompas, tak ada apa tuan-tuan, ya. Jadi cikgu tu dia pacak satu kayu tengah-tengah padang. Ya, pacak tengah kayu dekat kawasan lapang. Dia ajar kita. Dia kata matahari terbit dari mana? Ya, kita kata daripada sebelah kanan. Okey. Sebelah kanan tu timur dia kata. Ya. Cuba tengok sekarang ni kat mana kita punya bayang. Pagi-pagi tu bayang kita memang berada di sebelah barat. Tapi bila semakin matahari naik, bayang kita makin pendek. Makin pendek bayang kita di sebelah barat tu, ya. Pagi-pagi tu panjang lagi. Makin pendek. Jadi bila matahari betul-betul berada di atas kepala, bayang kita betul-betul kat kita tu je. Tapi bila matahari gelincir pergi ke sebelah barat, ya, pergi ke sebelah kiri maknanya, maka bayang kita sudah berada di sebelah timur. Makin panjang. Sampai bayang kita betul-betul sama tinggi dengan kita. Maknanya itu dah zuhur hujung tu. Bila bayang kita sikit lebih panjang daripada kita, masuklah waktu asar. Itulah yang diajar oleh Nabi, ya, dan diajar oleh guru pengakap kita tuan-tuan masa kita masuk scout dulu, ya. Itu cerita dia. Okey, tuan-tuan. Ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Tadi Ustaz kata yang lambat subuh tu, adakah kita niat solat qada atau solat tunai juga? Yang lambat apa tadi? Tak faham. Tadi terbangun lambat tadi solat Ustaz cakap. Kata solat subuh tu dia terbangun lambat. Then syuruk sunrise about 7 something kan? 7:10. 7:10, 15. So you terus boleh solat atau tunggu lepas syuruk ke macam mana? Tak, boleh solat immediately. Adakah niat solat dia, immediately. Okey, solat immediately. Niat dia tunai atau qada? Tak payah niat tunai atau qada, ya. Niat macam biasa je. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita niat tunai sekalipun, ya. Yalah, orang Melayu akan sebut qadaan, ya, sebut apa kita panggil adaan kan. Orang Melayu kan sebut macam tu. Dia tetap akan jadi qadaan juga sebab solat yang dikerjakan di luar waktu automatik, ya, dia adalah solat qada. Automatik solat qada. Just niat solat subuh je lah. Solat subuh saja. Tak perlu tukar niat. Pasal memang macam mana pun dia tidak akan jadi solat tunai sebab sudah berada di luar waktu. Macam kita solat duha. Banyak orang kata, saya Ustaz, masa saya angkat takbir tadi, saya lupa nak sebut solat duha. Dapat tak solat duha? Dapat, dengan syarat kita masih berada pada waktu duha. Kalau orang tu, katalah, ya, Kak Mai angkat takbir, Allahu Akbar, niat tahajud, pukul 9 tapi niat tahajud. Dapat tak tahajud? Tak dapat tahajud. Dia tetap dapat duha juga. Kerana dia berkait dengan masa. Ya. Sama lah, ya, macam malam kan, kita bangun malam. Ya, dia kata saya tak niat tahajud Ustaz, saya niat benda lain. Dia tetap tahajud juga. Semua sembahyang malam adalah tahajud. Melainkan kalau kita buat sebelum kita tidur. Ya, macam tadi kan, kita dah solat isyak. Solat isyak tu solat malam lah tu. Tapi solat malam yang fardu. Kemudian kita pun solat ba'diyah isyak 4 rakaat. Adakah itu solat malam? Yes. Itu adalah solat sunat malam yang pertama tuan-tuan. Ya, solat malam bukan tahajud. Sebab tahajud tidur dulu. Solat malam bermula daripada isyak. Isyak tu adalah solat malam fardu. Ya, ba'diyah isyak itu solat malam sunat yang pertama. Ada orang solat witir sebelum tidur. Itu pun juga adalah solat malam. Sebab itu orang yang sudah solat ba'diyah isyak 4 rakaat, kemudian solat witir 1 rakaat atau 3 rakaat sebelum tidur, katalah malam tu dia tak terbangun, tetap dicatat sebagai orang yang solat malam. Tetap tuan-tuan. Ya, cuma dia tak dapat pahala tahajud saja. Dapat tak tuan-tuan? Ya, boleh Okey, selesai lah. Tak, kalau kita solat witir, kita nak niat 1 rakaat, tapi lepas tu kita change our mind, kita nak solat 3 rakaat pula, boleh ke? Tak boleh. Kalau niat 3 nak buat 1 boleh. Oh, 1 buat 3 tak boleh Tak, mana boleh. Mana boleh, ya. Niat 1 buat 3 tak boleh. Nabi pernah niat 2, tapi Nabi buat 1 boleh. Ketika Nabi solat tahajud, ya, Nabi solat tahajud, rakaat pertama, Nabi nak masuk rakaat kedua, Nabi terasa macam subuh dah masuk. Walaupun azan tak berkumandang lagi. Nabi terasa macam subuh dah masuk. Mungkin Bilal bin Rabah lambat azan pada waktu tu. Ya. Jadi Nabi pun terus duduk tasyahud akhir. Maknanya Nabi tak jadi bangun untuk rakaat kedua. Dan solat Nabi itu dianggap sebagai witir. Niat 2 tapi buat 1, boleh tak?
niat satu tapi buat 3 boleh? Tak boleh. Ya, sebab apa? Niat sikit buat banyak tak boleh. Ya, niat banyak tapi buat sikit boleh. Ya, Ustaz bagi satu contoh yang sangat mudah. Tuan-tuan berhenti di RNR. Tuan-tuan nak sembahyang Zuhur qasar. Ya, nak qasar lah. Ya, tetapi apabila tuan-tuan masuk nak qasar, ya, dalam jamaah tu, imam kita tak tahu imam tu dia sembahyang tamam ataupun qasar. Kita tak tahu. Kalau dia pakai baju pekerja restoran, kita dah boleh agak dah. Mesti dia sembahyang tunai. Tapi sekarang ni dia tak pakai baju tu, ya. Kita pun tak tahu dia musafir ke tak. Ya, sebab masa kita sampai, dia dah angkat takbir. Kita tak sempat tanya. Ya, maka apa yang berlaku? Ya, kita niat saja 4 rakaat. Kita niat Zuhur 4 rakaat. Ya, walaupun kita musafir tau. Tiba-tiba pada rakaat kedua dengan baik-baik, pada rakaat kedua, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Menunjukkan dia adalah musafir. Sebab tu dia qasar solat tu. Kita tak tahu. Tapi kita sudah niat 4. Boleh tak bagi salam? Jawapannya boleh, tuan-tuan. Ya, sebab kita memang layak untuk qasar solat. Melainkan orang yang ikut tu adalah orang yang tidak bermusafir. Dia tak boleh lah 4 jadi 2, tak boleh. Pasal dia tak cukup syarat. Ya, jadi kalau dia cukup syarat boleh. Ya, dengan syarat dia memang seorang musafir. Selesai masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak perasan kan benda ni, tapi sebenarnya penyelesaiannya ada, tuan-tuan. Ya, okey, selesai. Itulah cerita ni. Siapa tadi Kak Faridah nak tanya apa tadi tu? Saya nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya nak tanya pasal Zuhur tadi Ustaz. So actually matahari tergelincir tu is the Zuhur time lah 1:20 kan. So what is bergantung lah, kadang-kadang awal lagi. Correct. Tapi what is 12 o'clock? Sebab kita belajar, kalau kita belajar actually 12 o'clock tu yang our shadow is equal kan Ustaz. So 12 noon kalau tengok kat sundial kan. Kat sundial 12 noon tu dia akan straight Ustaz. Tak apa, besok pagi tengok balik. Besok pagi tuan-tuan ya, tengok balik bayang tuan-tuan ya. Tapi macam tadilah. Sebab matahari ni ya, kadang-kadang dia ke sebelah utara sikit ya. Kadang-kadang dia sebelah dia ikut dia, Ustaz tak pastilah dia punya bulan tu ya. Dia ada 6 bulan yang dia ke utara sikit, ke hemisfere utara. Ada 6 bulan ke hemisfere selatan sikit. Mana dia memang sebab bumi ni dia tak duduk macam ni. Bumi ni kan sengit. Dia sengit ya. Sebab itu waktu waktu apa kita panggil ya. Waktu tu pun ada beberapa minit perbezaan, tapi tidaklah terlalu jauh. September Ustaz. September dia ke Southern Hemisphere, March dia ke Northern Hemisphere. Kalau September ke Southern. Ya. Okey, ya. Kalau March dia ke utara ya. Okey, terima kasih. Yeah. So maknanya sebab kita kan tak boleh solat masa tengah hari kan Ustaz, 12 noon tu kan. 12 noon boleh? Tak, siapa kata tak boleh? 12 noon tu masih ada duha lagi. Kan kita tak boleh sembahyang masa matahari tegak di langit. Tu macam mana? Matahari tegak di langit 1:20. So yang 12 o'clock tak boleh solat tu apa maknanya Ustaz? Siapa yang kata? Dah tentu Nabi tak cakap sebab jam tak ada zaman Nabi. Who said so? I mean maknanya it's like, okay, now I think I really misunderstand. I thought that Zuhur tu maknanya tergelincir matahari, which means dia dah ke kanan already. Ke kanan sedikit. Ke barat already. So we cannot pray masa matahari tu betul-betul tegak dekat atas kepala kita. Betul, tapi not 12 o'clock. Tak percaya pagi besok, tengah hari besok Kak Surati tengok. Cuba tengok balik ya. Betul tak? Pukul 12 sebab kita selalu sebut ya pukul 12 kan midday kan ya. Dia midday. Ya, memanglah kita kata dia midday tapi dia bukan midday early afternoon tu ya, ataupun midday solat tu, midday prayer tu bukan pukul 12. Sebab waktu tu berubah-ubah. Pukul 12 boleh solat duha. 12.30 boleh solat duha. Pukul 1 boleh solat duha. Ya. Tapi 1.15 tu jangan lagi ya. Sebab itu dah waktu-waktu syak tu. Sebab dia nak masuk Zuhur. Waktu tu lah tak boleh solat. Kalau kita sampai di masjid sekalipun, kita dah tengok dah, oh ni dah nak masuk Zuhur.
kita kena tunggu azan berkumandang. Habis azan berkumandang, jawab azan, baru kita boleh qabliyah Zuhur. Ya, kerana apa? Kerana waktu tu adalah waktu yang dilarang. Memang kita akan jumpa lagi. Apa ni Kak Surati, ada berbelah-belah lagi hadis ni dalam ni. Kita baru baca satu hadis, baru 163 ni. Okay, Ustaz. Dia ada berbelah-belah lagi. Jangan bimbang. InsyaAllah kita akan lebih clear, tuan-tuan. So it's not 12 o'clock lah for us lah. Absolutely not 12 o'clock. Okay, thank you, Ustaz. Yeah, always welcome. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Zuhur is 1:22. Okay. So duha tadi 15 minutes before 1:22 atau to be safe 1 o'clock at maximum? Kita kalau boleh janganlah dekat-dekat sangat dengan Zuhur, melainkan orang yang memang baru, contoh kan ya, orang tu memang daripada pagi tak ada peluang ya, memang dia punya meeting tu ya, apa kita panggil back to back ya, memang marathon lah sampai 12.50 baru dia dapat peluang ambil wuduk semua sebagainya, pukul 1 baru dia nak solat duha. Boleh tak? Jawapannya boleh. Dia dapat solat duha. Ya, sebab duha kita tak boleh qada selepas Zuhur, tak boleh. Waktu duha is waktu duha. Solat sunat tak qada. Mana ada solat sunat yang kita qada? Ya, memanglah ada orang kata siapa yang tak bangun malam tahajud, ya, dia boleh qada pada waktu duha. Tak betul. Konsep tu tak betul. Yang betul ialah kalau dia tak sembahyang tahajud malam tu, dia tambah jumlah duha dia. Sebagai macam satu bentuk punishment lah kepada dia, ya. Maknanya dia biasa buat duha 4 rakaat. Ya, 4 rakaat dengan 2 salam. Malam tadi tak bangun malam, dia tambah jadi 6 rakaat. Itu dibenarkan. Tapi still duha, dia bukan qada tahajud, bukan. Ya, okey, soalan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Okey, Ustaz, nak buat confession sikit, Ustaz. Nak buat confession? Confession confession dekat gereja. Okey, alhamdulillah lah sekarang ni sembahyang semua ikut waktu kan. Ya. Yeah. Tapi Ustaz, saya baru teringat masa kita muda-muda dulu Ustaz. Ya. Yeah. Naif sangat kan Ustaz, kadang-kadang pergi sekolah, ingatkan solat isyak tu. Boleh buat asalkan sebelum subuh kan. Betul, memang betul. So, kalau balik-balik lambat macam mana Ustaz? Kena qada ke balik Ustaz sekarang ni? Tak, dia solat tu sah tapi berdosa. Oh, apa pula sahnya kalau berdosa Ustaz? Tak, sah pasal kita belum solat isyak. Bila kita belum solat isyak, kita kena qada. Dah qada tak solat isyak tu? Qada. Cuma pukul 3 pagi. Let's say lah. Ustaz bagi real ya. Okey, katalah seseorang tu ya, dia balik daripada kelab ke apa ke ya, pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi dia pun basuh muka, ambil wuduk siap-siap, dia sembahyang isyak. Sembahyang dia sah tak? Sembahyang dia sah. Tetapi dia berdosa sebab dia solat lebih daripada separuh malam. Ya, dia tak payah qada lagi lah. Qada yang sembahyang yang itu dah terima dah. Ya ke? Tapi dosa tu lah nak kena ampun je lah lebih-lebih Ustaz. Puas, minta ampun pada Allah lah. Sebab tak tahu. Sebab tak mengaji lagi masa tu. Memang tak tahu tak. Masa dulu memang tak. Maghrib pun sama. Maghrib pun sama. Ya. Ada orang, dia tanya, pukul berapa masuk isyak? 8.45. 8.40 dia sembahyang maghrib. Bimbang takut masa tu sudah hilang mega merah di kaki langit. Macam tadi, cuba dengar Kep Charom cakap. Ya, dia kata, memang Ustaz, ya, hilang mega merah belum masuk isyak. Kita kena drag sikit. Kita kena tunggu lagi. Mungkin another 10 minutes, ya, baru masuk isyak. Tapi pada masa tu, mega merah sudah hilang. Meaning, waktu maghrib dah habis. Kalau kita sembahyang lepas mega merah, sembahyang sah. Sembahyang sah. Tapi dia dikira sebagai qada kerana sembahyang di luar waktu. Sembahyang sah. Berdosa tak orang yang sengaja, purposely dia lewatkan solat? Berdosa. Tak tahu Ustaz. Yalah. Pasal tak tahu, minta ampun dengan Allah lah. Sebab kita ada satu, apa kita panggil, package yang dipanggil package minta ampun, package taubat. Kita kena pakailah package tu. Ya, nak buat macam mana? Dulu tak tahu kan? Dan tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah, masih ramai orang tak tahu. Ya, sebab bila Ustaz sebut di mana-mana masjid pun, kalau kuliah biasa, orang akan tanya, Ustaz, saya tak tahu benda ni. Ustaz kata, yalah, minta ampun dengan Allah lah. Sebab mana nak buat macam mana? Benda dah berlalu. Ya? Tapi kalau kita dah buat banyak sunat-sunat semua itu, insyaAllah lah Ustaz kan. Mudah-mudahan. Lagipun, kebanyakan kita memang sembahyang juga. Cuma dia sembahyang pukul 3 pagi, sembahyang pukul 4 pagi. Kalau dia tertidur, lain cerita. Dia memang ya, lepas maghrib, letih macam Kak Faridah sebut tadi kan. Ya, dia dah letih sangat sebab tanam bunga banyak sangat. Ya. Lepas tu, apa kita panggil, ya, dia pun habis je maghrib, tertidur. Bangun-bangun pukul 2 pagi. 2 pagi baru bangun.
Bangun 2 pagi, dia pun tengok jam, oh dah 2 pagi. Dia pun ambil wuduk, dia solat isyak. Sah tak sembahyang isyak dia? Sembahyang isyak sah. Tapi dia sudah keluar daripada 1.45. Maknanya bukan separuh malam. Dia dah lebih pada separuh malam. Ya, jadi maknanya separuh malam tu, separuh malam yang pertama. Sebab separuh malam ada 2. First half of separuh malam, second half. Second half ialah 4 jam setengah yang terakhir. Sebab malam kan 9 jam. Ya, tapi kalau 1/3 malam, sebab itu 1/3 malam yang terakhir, the first 1/3, second 1/3 and third 1/3. Third 1/3 tu bila? Ya, sebelum subuh, maknanya waktu sahur tu. Ya, 3 jam. Maknanya kalau subuh kita 5.45, maknanya 3.45, 2.45, 2.45, 3.45, 4.45, 5.45. 3 jam terakhir tu 1/3 malam. Pun tak perlu bangun 3 jam tu. Tuan-tuan boleh tidur lagi. Ya, tidur lagi, katalah dekat-dekat pukul 5 baru bangun. Ya, dekat-dekat pukul 5 bangun. Masa kita bangun tu 1/3 malam. Yes. Kita pun ambil wuduk siap-siap, 5 suku baru nak tahajud. Boleh tak? Boleh. Ya, masih waktu dia. Ya, dan berdoa, istighfar pada waktu 1/3 malam, oh itu afdal, paling baik tuan-tuan. Paling baik, ya. Malah sahur dianjurkan dilewatkan. Bukan the first 1/3, bukan second 1/3, third 1/3. 1/3 yang terakhir, ya. Kita kalau nak solat tahajud, kita kena tidur dulu kan. Afdalnya tidur. Ya. Tapi kadang-kadang Ustaz, kalau kita membaca lah, selalu because kita ada kelas setiap malam. Kelas habis 10.30, 11.30. Lepas tu kadang kita baca, tersyok pula baca. Sekali sedar-sedar dah pukul 2. Bila pukul 2 dah tak boleh tidur Ustaz. Tunggu apa pukul 3 tak juga tidur. Saya terus tahajud. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi dia tak afdal lah. Pasal tak tidur dulu. Dapat tak pahala Ustaz? Mudah-mudahan Allah bagi. Sebab nak paksa tidur dah tak boleh tidur sebab dia terlepas pukul 12 ke 1 tu kan. Ya, maknanya dia dah beyond threshold kita lah, threshold kita. Ya. Boleh Ustaz? Dia boleh tapi tak afdal lah sebab afdal tahajud 1/3 malam. The last 1/3. The last 1/3 yang akak tadi ya, second 1/3. Ya. Second 1/3 sembahyang sah. Tapi macam tadilah ya, dia tak afdal. Ya, dia tak afdal. Ya, tu je cerita dia. Tapi sembahyang sah, mudah-mudahan dapat pahala. Sembahyang sah. Itu kalau yang tak boleh tidur. Ini yang tidur, tapi instead of bangun pukul 4 atau pukul 5, dia terbangun pukul 2.30. So kalau dah terbangun 2.30, kita terus buatlah. Takut kalau kita cuba tidur lagi tu tak terbangun sampai subuh kan. Yeah, right, betul. So, itu pun tak accepted but not afdal ya. Sebab dapat pahala tahajud pasal dia dah tidur dulu dan sembahyang dia tetap sah, tapi sebab dia second 1/3, dia bukan third 1/3. Ya, last part tu ya, sebab dia malam terbahagi 3. Kalau kita ambil malam tu 1/3, tapi kalau kita ambil malam tu 1/2, terbahagi 2 lah ya. Sebab itu Nabi hanya pada 1/3 yang terakhir saja. Itu pun di hujung, Nabi bangun awal, di hujung tu baru Nabi kejutkan Aisyah, baru Nabi kejutkan isteri-isteri yang lain. Sebab apa ya? Sebab memang yang afdal pada waktu hujung. Sebab tu istighfar pada waktu sahur. Sahur bukan pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi dia tak panggil sahur. Ya. Pukul 3 pagi belum sahur lagi. Ya. 3.45 itu baru mula 1/3 akhir. Apa dia? Kita orang kena sahur sebelum tu. Masalah dia tak panggil sahur, dia panggil sapa lagi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, sorry nak tanya. So kalau kita isyak tu solat kita macam awal, macam masuk je waktu solat kita tu solat isyak, tak ada masalah Tak ada masalah. Tapi macam tadilah, kalau ada peluang berjamaah, tunggu orang lain, better tunggu. Ustaz, Pak Nurul ni nak tanya. Kalau tahajud tu mesti tidur. Katalah kita bukan mesti, afdal. Jangan guna istilah yang salah. Okey, afdal tidur. Katalah tidur tu bukannya nyenyak lah, tidur yang masa terlelap sekejap. Tak ada masalah. Ya. Boleh kan? Walaupun apa kita panggil apa, tidur ayam, orang Melayu panggil tidur ayam. Tidur ayam apa in English Kak Nurul? Tidur ayam is like chicken sleep. Bukan Farida ni. Snoozing pula. Snoozing lah macam kot. Snoozing ya. Snoozing tu macam ni lagi ya, macam apa kita panggil apa? Nap. Ya, macam kita kata
Tapi itulah dia bukan deep sleep lah ya, sebab tidur nyenyak, deep sleep dia panggil. Tapi tak ada pula istilah shallow sleep, tak pernah dengar. Ya, jadi kita kata short nap je lah ya. Bukan micro sleep Ustaz. Nap Ustaz. Nap. Lain okey. Boleh ya. Jadi maknanya kalau tidur ayam, orang kata tidur ayam tak ada masalah ya. Dia still tidur ya. Cuma tak nyenyak itu saja. Ya, sebab deep sleep walaupun sekejap ya, dia bagi tenaga yang banyak kepada kita. Sebab itu ya, kalau kita tidur waktu qailulah sebelum Zuhur ataupun sikit selepas Zuhur ya, dia walaupun sekejap, walaupun half an hour ya, dia akan bagi tenaga yang banyak untuk kita pada waktu malam. Ya, kita kelas tak mengantuk ya. Sebab tu sebahagian tuan-tuan dan puan-puan mungkin ya malas nak on video ya, sebab takut ustaz nampak tuan-tuan menguap. Ya, walaupun orang perempuan biasa sebab malas nak pakai tudung ya, malas nak proper ya. Sebab itulah ustaz faham ya. Tapi macam tadilah ya, sebab takut orang nampak kita mengantuk ya. Memang dia punya secret untuk tak mengantuk, memang kita kena tidur sikit ya, tengah hari ataupun lepas Zuhur masih boleh ya, tidur sekejap ya, paling kurang dia akan. Sebab tu orang Arab ya, kita tengok Arab memang akan tidur sekejap ya, sebab tu lunch time dia 1 jam, tapi sebab dia ada nap tu, dia ada power nap ya. Sebab tu kadang-kadang 2 jam setengah dia punya lunch hour tu ya, lunch break, bukan lunch hour, lunch break dia tu ya. Tapi dia bukan lunch saja ya, dia panggil siesta ya, ataupun qailu lah dalam bahasa Arab dia. Italian lah siesta kan Ustaz. Siesta. Italian ni siesta 2 jam lebih lah. Oh 2 jam lebih, lama sangat tu. Yalah, sebab dia lain sikit. Pukul 3 baru buka kedai. Ya. Jadi maksudnya orang Arab pun kadang-kadang macam tu ya. Maknanya dia agak lambat sikit. Dan lepas dia buka tu sekejap je dah masuk asar. Ya, dah masuk asar dah. Dia solat asar pula ya, dan dia drag kadang bank sampai pukul 7 ya, 7 malam tu Rajahi Bank masih buka lagi. Bukan Rajahi Bank Malaysia, Rajahi Bank Arab Saudi masih buka lagi. Kita kata malam pun dia orang bekerja tak? Sebab dia punya lunch break tu lama. Ya, sebab dia ada power nap dia tadi ya. Tu dia punya konsep dia yang beza dengan tempat kita. Ya. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Lagi satu nak clarification. Satu yang solat tahajud tu is like towards ujung-ujung lah. Kalau 10 minit sebelum subuh tu boleh lagi. Boleh, tak ada masalah, boleh. Selagi tak masuk subuh. Tapi kelang kabut lah 10 minit terakhir tu. Ya, sebab rugi sebab tu ada orang yang telah witir pada waktu sebelum tidur. Dia dah witir siap-siap. Jadi mana kalau dia terbangun lambat pun dia terus tahajud saja. Tak perlu nak witir. Dan dia nak doa. Sayang kalau dia tak doa. Ya, walaupun dapat 2 rakaat tapi nak doa. Ya. Bukan ke witir tu lebih afdal lepas tahajud tu kan? Betul. 8 campur 3 kan macam Nabi buat kan? Ya, betul. Tetapi macam tadilah sebab nak play safe, sebab dia takut dia terbangun lambat. Especially kalau dia letih sangat pada hari tu. Ya, jadi dia witir siap-siap walaupun afdalnya di hujung malam. Ya, tapi dia witir siap-siap. Boleh tak? Abu Bakar buat. Ya. Ada benda yang Nabi tak buat kadang-kadang, Abu Bakar buat, Umar buat. Jadi bila Abu Bakar buat, dia jadi sunnah juga. Sebab Nabi kata, berpeganglah pada sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin. Kalau Abu Bakar buat, okey. Umar buat, okey. Osman buat, okey. Ali buat pun okey. Ya. Dan kalau Al-Hasan, anak Sayyidina Ali buat pun okey. Sebab khulafa' rasyidin ada 5. Orang Melayu selalu kata 4. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ada seorang lagi, Al-Hasan. Dia 6 bulan dia jadi khalifah. Sebelum Muawiyah ambil alih sebagai khalifah. Ya, so ada 5 Al-Khulafa' Rasyidin. Sebab itu buku Khulafa' Rasyidin yang ustaz mengajar di rumah ngaji Datuk Murad tu, ya, Dewan Datuk Murad tu, kita pakai kitab tu ada 5 Khulafa' Rasyidin, bukan 4. Tuan-tuan, ya. Nanti ada peluang kita baca kitab tu. Okey, ada lain, silakan tuan-tuan. Baru 1 hadis dah macam ni, ya. Tak tahu berapa bulan tuan-tuan. Baru 1 hadis. Ustaz nak tanya 1/3, 2/3 night tu. Yeah. So 1/3 night, first 1/3 night is about 8:45 plus 3. Betul. That is about 11:45 lah. 11:45. Second 1/3 night is 11:45 plus 3. So that's about 2:45. Yeah, betul. So the third tu according to the kira lah is 5:45. Maknanya 3 jam juga sama. Yeah, now subuh is about 6:01. Okay. So
you can stretch your tu sampai before 6 lah. Let's say pukul 3 lah. Pukul 3 pagi sampai pukul 6 pagi. So 3 jam lebih kurang. Ataupun awal sikit. Maknanya 2:55 or 2:50 instead of 2:45 sebab subuh dah jadi 6 1 minit. Jadi maknanya dia berubah-ubah waktu tu. Tapi tak jauh beza lah. Beza dia mungkin 10 to 15 minit aja. So maknanya waktu terakhir tu 1/3 malam baru kita bangun untuk solat tahajud, baca Quran, berzikir, istighfar, minta ampun pada Allah. Dan tak mesti 3 jam. 1 jam yang terakhir pun dah cukup, bagus dah. Yang lain tu tuan-tuan boleh berehat, boleh tidur. Sebab itu yang Nabi buat. Nabi memang bangun, tapi Nabi tak bangunkan isteri dan anak Nabi lagi. Di hujung betul-betul baru Nabi kejutkan Aisyah. Baru, sebab tu Aisyah kadang-kadang bila dia terbangun dia tengok Nabi solat. Maknanya Nabi sudah mendahului dia. Nabi belum kejut dia tu. Kemudian nanti baru Nabi kejutkan dia. Dia dah terjaga dah. Nabi kejutkan dia tu maknanya dia dah terjaga, tapi dia belum solat lagi. Baru terbangun. Menunjukkan Nabi buat kejutan ni kepada keluarga Nabi tu pada hujung malam. Bukan 3 jam. Kalau macam kita di Malaysia bukan 3 jam terakhir. Mungkin 1 jam terakhir baru Nabi kejutkan. Sebab Nabi tahu manusia tak mampu. Manusia biasa tak mampu. Jadi apa yang Nabi buat tu itulah yang terbaik. Bukan Nabi sendiri buat. Sebab itu tak mampu kita. Tapi yang Nabi buat untuk keluarga Nabi. Contoh Nabi kata Nabi wasiat. Nabi kata jangan tinggal 3 hari sebulan puasa. Jangan tinggal witir, dan jangan tinggal duha. Nabi tak kata 2 rakaat duha dan Nabi tak kata 1 rakaat witir. Nabi tak kata. Sebab kalau Nabi kata dia akan jadi rules. Dia akan jadi Nabi kata 1, kita pun 1 lah. Nabi tak kata. Maknanya bergantung pada kemampuan kita. Siapa yang mampu lebih. Siapa yang kurang 1 rakaat lah. Kalau duha minimum 2 rakaat. Tapi Nabi tak buat 2 rakaat. Nabi buat 4, buat 6, buat 8. Jadi kita boleh fluctuate lah. Tengok pada kita punya kemampuan. So macam tu lah sebenarnya. Dalam ibadah ni macam tu. Tuan-tuan. Ustaz kata tadi Nabi tidur selepas tahajud je. Dia tidur dulu ke? Dia tidur dulu. Memang lepas isyak memang Nabi tidur. No, lepas tahajud. Lepas tahajud Nabi tidur sikit. Oh, ya ke? Nabi tidur sikit. Nabi tidur sikit sebelum bangun subuh balik. Kerana apa? Itu kalau Nabi tidak berpuasa. Sebab Nabi bukan puasa tiap-tiap hari. Even bulan Muharram Nabi tak puasa tiap-tiap hari. Bulan Syaban Nabi banyak puasa tapi Nabi tak puasa tiap-tiap hari. Sebab tu yang Nabi tekankan bulan Muharram ni tuan-tuan, ialah 9 dan 10. Kalau nak tambah lagi Isnin Khamis, nak tambah lagi ialah pertengahan 13, 14, 15. Tapi Nabi tak puasa tiap-tiap hari tuan-tuan. Sebab tu kalau ada orang kata afdalnya ialah puasa sebulan penuh, tak betul tuan-tuan. Pasal Nabi tak pernah puasa penuh, melainkan Ramadan. Nabi pernah puasa banyak. Puasa banyak Nabi tu berapa hari? 15 hari je. Pasal puasa Nabi Daud. Nabi Daud kan selang-seli. Maknanya yang kalau nak paling banyak puasa pun puasa selang-seli. Tapi tidak tiap-tiap hari tuan-tuan. Itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Itulah cerita dia. Boleh Ustaz, tahajud tu kalau 1 jam je kita nak solat tahajud dalam 8 rakaat plus 3 ke macam mana Ustaz? Apa yang terbaik? Terserah sebab kalau nak ikut macam Nabi. Aisyah kata 8 campur 3 ataupun 10 campur 1 boleh. Macam apa kita panggil? Macam sembahyang tarawih juga, Itu banyak hadis. Nabi buat 8 campur 3, Nabi buat 10 campur 1, Kadang-kadang Nabi buat 4 rakaat. Itu kalau tarawih, bukan makan tahajud 2-2. Tapi Nabi pernah buat tarawih 4, bagi salam, lepas tu 4, bagi salam, dah 8, kemudian Nabi tutup dengan 3 witir. Nabi pernah buat witir 2 campur 1 dan Nabi pernah buat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Semua tu ada contoh daripada Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan bimbang. Kalau kita buat tu ikut macam Nabi buat tu, okey tu. Jangan bimbang. Jangan kita buat benda lain. Nabi buat 2 campur 2, kita buat tahajud 4 campur 4. Tu tak tepat. Kalau tarawih ada contoh. 4 campur 4. Tapi kebiasaan Nabi 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata salatul lail masna. Solat malam itu 2 rakaat. Itu yang lebih utama. Itu yang afdal. Sebab kita nak buat tuan-tuan dan puan-puan nak dapat pahala lebih.
Ya, sebab tu kita kena buat yang afdal, tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang lain, jangan diamkan diri. Kalau ada soalan sila tanya. Jangan biarkan kita punya apa kita panggil, ya. Kita punya kawan-kawan saja yang bertanya. Kalau kita ada masalah tanya, silakan. Datuk Azizul malam ni tak ada. Datuk Azizul. Datuk Azizul tak ada malam ni. Tak ada. Ada Ustaz, ada. Apa? Saya dengar. Ya, ada soalan apa-apa? Saya dengar semua soalan dan jawapan semua tu. Saya support ada. Okey. Okey. Kalau ada kita nak pergi ke hadis yang lain lah, tuan-tuan. Ya Ustaz. Bila kita boleh campur tak? Qiyamul Lail tu katalah kita buat macam salat tarawih, kita buat sebelum tidur kita buat dua jadi 4. Maknanya bila kita bangun the last 1/3 tu kita buat lagi 4. Boleh tak? Tak salah. Ya, tak salah. Ya, cuma macam tadilah, ya. Tak adalah. Maknanya apa kita panggil, sebab biasanya Nabi akan berterusan. Cuma Nabi ada break lah. Ya. Kalau macam di Mekah, break Nabi itu ialah dengan tawaf. Ya. Nanti orang tanya pula, pernah tak Nabi tarawih di Mekah? Pernah. Ya, sebab pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan. Ya. Jadi maknanya Nabi pernah juga puasa di Mekah. Tapi most of the time Nabi puasa di Madinah. Jadi di Madinah tak ada tawaf. Tapi kalau Nabi sembahyang tarawih di Mekah, Nabi tawaf tak? Ya. Sebagai riwayat kata betul Nabi tawaf. Maknanya selang-seli 2 rakaat, ya, ada tawaf, ya. Kemudian berehat kejap, ya. Sembahyang lagi, kemudian ada tawaf, ada zikir, ada solat sunat dan solat sunat apa kita panggil selepas tawaf ada solat sunat tawaf pula. Boleh tak dia diselangi solat sunat tawaf tu dengan tarawih? Boleh. Pasal memang solat sunat tawaf kita tak boleh tangguh. Setelah kita habis 7 kali pusingan, terus solat sunat tawaf. Kemudian sambung balik tarawih. Boleh tak? Boleh. Memang boleh. Ya, tak ada masalah, boleh. Ya, jadi maknanya bukan dia standardize satu cara saja, tuan-tuan. Kita jangan terlalu rigid sangat, ya, dalam bab ni. Okey, ada lain, silakan. Ya. Kalau tak ada kita masuk hadis yang kedua pula. Ya. Hadis yang kedua ni dia ringkas saja, ya. Jadi daripada Abdullah bin Umar juga, riwayat Imam Muslim, daripada Buraidah, ya. Buraidah ni adalah seorang lelaki yang pernah merancang untuk bunuh Nabi, tuan-tuan. Dia merancang untuk bunuh Nabi. Ya. Jadi maknanya dia bukan apa kita panggil, dia bukan sahabat Nabi daripada awal dah. Dia ditugaskan untuk bunuh Nabi ketika hijrah bersama Abu Bakar, tetapi ya, Abu Bakar dan Nabi telah bantu dia sebab air dia habis. Bekalan air dia, ya. Nabi dan Abu Bakar bantu dia. Dan bila dia tengok, ya, bantuan dia ucap terima kasih. Dia ucap terima kasih tanpa dia mengetahui, ya, inilah orang yang dia nak bunuh. Dan akhirnya dia tahu, ya, inilah Muhammad yang dia nak bunuh dan akhirnya dia memeluk Islam. Ya, Buraidah Al-Aslami, dia orang Badui, tuan-tuan. Ya, dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Ya, ni cerita pasal Asa wasyamsu bayda'u naqiyatun, ya. Jadi Asa itu ialah ketika matahari putih bersih. Maknanya belum menguning lagi. Kalau matahari dah menguning, dah nak maghrib tu, itu dah waktu makruh. Sembahyang sah, tapi waktu makruh. Ya, macam tadi apa Kak Macitah kata kan, orang yang sembahyang pukul 3 pagi, sembahyang sah. Ya, tapi waktu haram. Ya, haram tu bukan makna waktu haram tak boleh sembahyang, tapi maknanya waktu dah keluar waktu. Jadi dia dah berdosa. Ya, itu dah berdosa dah. Sembahyang boleh. Sebab waktu tu patutnya kita tidur. Waktu tu patutnya kita tahajud. Ya, tapi tak, sebab kita melewatkan isyak sengaja. Jadi tak boleh lah. Ya, dulu-dulu dah lepas nak buat macam mana kan, kita minta ampun dengan Allah, selesai. Ya. Muda-muda sangatlah Ustaz, in the teens like that. Okey, ya. 165, ya. Wa min hadis Abi Musa Asy'ari ni orang Yaman, tuan-tuan. Ya, orang Yaman, ya, dan dia ni orang yang sangat lembut. Orang Yaman ni orang lembut-lembut, tuan-tuan. Wa syamsu murtafi'ah, ketika matahari masih tinggi. Ya, ni tak ada apalah, tuan-tuan. Ya, ni penerangan sikit. Penerangan yang panjang sikit ialah pada hadis 166. Ya, ini panjang sikit. Mari kita tengok. An Abi Barzah Al-Aslami. Ya, ini dia satu kabilah dengan Buraidah tadi, ya. Dan mereka ni adalah sebahagian daripada mereka ni adalah apa kita panggil tentera upahan. Ya, mereka ni ialah bounty hunters. Ya, mereka cari upah. Ya, bunuh orang, ya, tangkap orang, ya. Jadi mereka ni daripada Bani Aslam, ya. Jadi dia kata kana Rasul ni, dia cerita pengalaman dia. Dia kata Nabi kana ni kalau kita belajar Quran Arabik, kana ni makna was. Ya, ni past tense kana. Ya, untuk seorang. Ya. Jadi kana Rasulullah
Nabi pernah dulu, ya, Nabi used to yusallil asar. Nabi sembahyang asar, ni cerita dia sembahyang asar tau. Ketika Nabi sembahyang asar, apa berlaku? Summa yarji'u ahaduna ila rahlihi. Kemudian salah seorang daripada jamaah Nabi tu yang sembahyang dengan Nabi tu, ya, dia pergi ke dia punya tempat tinggal dia. Mana dia balik ke rumah dia. Ya, maknanya dia bukan duduk di Madinah downtown tu, dia duduk di pinggir Madinah. Dan lepas bersama Nabi dia balik fi aqsal Madinah, ya, di hujung Madinah. Ya, maknanya pinggir Madinah, ya. Wasyamsu hayyatun. Bila dia tengok matahari, matahari masih cerah lagi. Ya, maknanya apa tu? Maknanya Nabi solat asar awal. Nabi solat asar awal. Ya. Wa kana yastahibu an yu'akharu minal isya. Tetapi sambung, ya, baris yang ketiga. Ya. Disukai, ya, untuk dilewatkan isya. Inilah dia, hadis dia. Ya, Nabi suka, tengok terjemahan kalau tak percaya, ya. Dan biasa Nabi suka mentakhirkan isya. Ya, dan tidak suka tidur sebelumnya. Maknanya jangan tidur lepas maghrib, tuan-tuan. Ya, sebelum isyak. Mana dia kata maghrib? Sebelum isyak maghrib lah, tuan-tuan. Ya, wa kana yakrahu an-naum qablaha. Ustaz terjemahkan. Dan, ya, Nabi benci, yakrah, Nabi benci an-naum, tidur, qablaha, sebelum isyak. Nabi benci, mana makruh. Kalau kita tidur juga makruh, melainkan letih sangat, tertidur. Bukan nak tidur pun, tertidur. Ya, nunggu-nunggu duduk dekat sofa seti kita, ya, sambil dengar berita tertidur pula. Ya, itu lain cerita. Wal hadis, ya, ba'daha. Dan Nabi tak suka borak-borak ni, tak ada benda, ya. Kalau macam kita ni tak ada masalah lah, tuan-tuan, ada kelas. Ya, tapi kalau saja-saja borak-borak kosong, ya, tak ada apa-apa pun, ya. Jadi tidur, ya, selepas isyak. Tapi kalau ada kelas, ada kuliah, tak ada masalah lah. Ya, wa kana yamfatilu min salatil ghadat hina ya'rifu ar-rajul jalisahu. Ya, dan ni dia punya terjemahan, tuan-tuan tengok, ya. Ketika seseorang itu biasa selesai subuh, ketika seseorang dapat mengenal orang di sebelahnya. Maknanya Nabi mula subuh, ya, agak awal. Nabi tak lewatkan sangat subuh, ya. Tetapi Nabi baca ayat yang paling panjang. Ya, surah yang paling panjang maksudnya. Surah yang paling panjang. Ya, sebab itu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, ya, subuh surah paling panjang. Sebab itu Nabi baca surah-surah panjang, ya, pada waktu subuh. Sebab itu subuh ni, ya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 78, ya, disebut Quran Al-Fajri. Maknanya surah Quran yang dibaca waktu panjang, ya, waktu surah panjang pada waktu subuh. Ya, pada waktu fajar. Fajar tu mana waktu subuh lah. Di sini tak sebut subuh. Dia panggil ni, tengok kesel ustaz ni, solatil ghadat. Apa makna ghadat? Ghadat makna subuh. Ya, subuh, fajar, ghadat makna sama. Hina ya'rifur rajul jalisahu, ketika mana seseorang itu mengenali orang yang berada di sebelah dia. Mana masa sembahyang tu, ya, tak perasan siapa duduk sebelah. Pasal gelap lagi. Tapi bila dah solat rakaat pertama, rakaat kedua, masa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila tengok sebelah, dia kenal orang sebelah. Maksudnya apa tu? Maksudnya dah nak cerah. Ya. Pasal apa mula awal tapi habis lambat? Pasal Nabi baca surah yang panjang. Ya, Nabi lamakan rukuk, Nabi lamakan sujud. Ya, sebab tu panjang. Wa kana yaqra'u bis-sittin, dan Nabi pada solat subuh, Nabi baca surah antara ayat dia 60, sittin ilal mi'ah sampai 100. Ya, nanti tuan-tuan kata, mana mampu ustaz kita? Tuan-tuan, sekarang ni boleh beli Quran besar. Macam Quran dekat rumah kat Masjitah tu. Ya, boleh letak dalam bilik kita. Sebab kita tahajud dalam bilik. Ya, saya guna itulah ustaz. Jadi ambil Quran besar tu, ya. Jadi kita boleh, sebab satu muka, memanglah satu muka tu tak banyak, tapi kita baca panjang lah. Ya, kita baca dua muka tu kita boleh baca, ya. Kemudian kalau kita nak selak boleh tak? Boleh. Kita boleh selak sebab tak banyak gerak pun. Kita selak sebab kita nak baca apa ni surah yang agak panjang, antara 60 hingga 100 ayat. Ya, boleh tak tuan-tuan? Boleh tuan-tuan. Ya, tak perlu kita baca daripada hafalan. Kalau kita hafal, silalah. Ya, sebab tu tengok, ya, Nabi solat subuh, Nabi baca surah yang panjang, surah Al-Qamar. Ya, Nabi baca surah apa lagi kita kata, ya, Suratul Insan. Ya, surah Sajdah pun 30 ayat. Ya, waktu subuh juga. Ya, Nabi tak baca surah Sajdah waktu Isyak. Nabi tak baca surah Sajdah waktu Maghrib. Nabi baca surah Sajdah waktu subuh.
Ya, lepas tu suratul insan pula. Jadi maknanya nak bagi tahu Nabi baca surah yang agak panjang. Sebab itu Nabi habis solat ya pada waktu yang agak lewat. Ya, okey, selesai. Apa soalan? Silakan. Hadis yang kedua. Silakan. Bukhari Muslim hadis yang sahih menerangkan bahawa Rasulullah melakukan solat asar di awal waktu, asar awal waktu, isyak akhir waktu, dan solat subuh di awal waktu. Macam malam ni kita tak boleh lah lewatkan isyak, mana boleh. Ya, sebab kita kalau tidak kan terlambat dah. Melainkan tuan-tuan boleh solat isyak lepas ni dengan berjamaah. Tu silakan. Ya, sunnah memilih waktu solat asar, isyak dan subuh seperti yang tersebut di atas. Selesailah tuan-tuan. Apa soalan? Silakan. Apa nak tanya? Ya, silakan. Apa nak tanya? Kak Roiza, apa soalan Kak Roiza? Saya nak tanya tadi Ustaz. Pasal Ustaz, ramai orang tanya. Solat yang ditangguhkan hingga 1/3 atau separuh malam dia Ustaz cakap tadi tu. Yeah. Apa namanya tu Ustaz tadi? Saya tak tertulis lagi. Nama dia atamah. Atamah. Ain ya, dengan ain. Atamah ya. Ain, ta, mim, tak marbutah. Ain, ta, ya, mim dan tak marbutah. Tak marbutah tu yang terikat tu, ya. Yang mula-mula tu tak maftuhah yang terbuka. Ain tak maftuhah, ya, mim tak marbutah. Atamah namanya. Al-atamah. Atamah tu ialah solat isyak yang dilewatkan sampai separuh malam ataupun 1/3 malam. Al-atamah, ya. Memang ada nama khusus dia tuan-tuan. Nabi yang bagi tahu nama tu. Ya, sebab tu kalau kita tanya orang Arab, ya, isyak dia sebut atamah, ya. Atamah tu maknanya dia nak lewatkanlah isyak tu. Mungkin dia ada hal apa-apa, ya. Dia ada tetamu datang rumah, dia layan dulu, bagi makan, siap-siap. Selesai makan, ya, selesai minum teh apa semua sebagainya, baru dia orang sembahyang berjamaah. Ya, kadang-kadang dah dekat pukul 10 baru nak sembahyang. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat masih berjamaah. Ya, dan belum mengantuk lah, ya. Jangan sembahyang dah waktu mengantuk, itu dah makruh pula, ya, sebab bimbang takut nanti kita terlupa rakaat. Ya, ya. Kalau kita solat Jumaat pula, solat isyak, lepas tu kita lambatkan, tapi tak jemaah, macam mana Ustaz? Tak menepati lah. Tak menepati apa yang Nabi cakap lah. Ya, tak menepati. Yang menepati tadi apa? Sembahyang isyak lambat tetapi masih apa? Berjemaah. Kan tu jawapannya, kan dah tahu. Jadi anything different than that maknanya tak according to sunnah lah tu. Senang je tuan-tuan. Kalau seorang-seorang awal waktu. Kalau seorang-seorang awal waktu. Orang perempuan, ya. Tapi kalau lelaki tunggulah. Ya. Kalau seseorang tu menunggu macam Ustaz sebut tadi, anak dia nak datang balik ataupun katalah ya suami dia baru pulang daripada overseas kata, ya. Tapi kalau overseas dia dah sembahyang jamak qasar, ya. Ni maknanya kalau dia balik lambat, ya, itu tunggulah, ya. Kita boleh tunggu makan bersama, takkanlah tak boleh tunggu sembahyang bersama. Ya, kadang Ustaz pelik juga, ya, makan bersama tapi sembahyang asing-asing. Ya, takkanlah macam tu. Ya, jadi maknanya kita ikuti dia punya kaedah dia, SOP dia, ya, kita follow. Okey, selesai. Apa soalan lain? Silakan tuan-tuan. Ustaz. Ya. Tadi Ustaz cakap kita memang boleh baca Quran kat depan kita kan, tapi kita tak boleh flip over lah kan the page. Kita jangan banyak gerak lah. Kalau setakat gerak sekali boleh lah. Oh, atau kita dah set lah untuk 2 page saja untuk waktu tu boleh lah kan. Sebab kalau 2 page tu tak sampai, kadang-kadang sebab 1 page paling banyak pun 7 ayat je. Kalau 2 page, ya, baru dalam 14 atau 15 ayat. Jadi kalau kita nak dapat 60 macam Nabi cakap tadi, dia tak cukup 2 muka. Ya, dia tak cukup 2 muka, ya. Jadi maksudnya, dan ada orang tanya, ya, boleh tak kita gabung? Siapa tanya hari tu, ya? Boleh tak gabung? Mungkin kelas lain lah, ya. Dia kata boleh tak saya gabung surah tu? Ya, saya baca apa kita panggil, ya? Baca Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Apa ni habis, betul sambung pula dengan tabat yada, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu. Boleh tak? Jawapannya boleh. Ya. Orang biasa buat, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, ya, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tak ada pun orang komplain. Ya, sedangkan Nabi tak buat macam tu kan? Sebab Nabi baca surah yang lain. Ya, orang Malaysia kan biasa kalau solat witir, perasan tak tuan-tuan, ya? Lepas rakaat terakhir kan dia gabung 3 surah. Tak ada orang marah pun.
Tak ada orang marah pun. Ya? Sedangkan Nabi pun tak buat macam tu. Tapi maknanya sebab kita tak hafal surah yang panjang dan dia tak nak flip over banyak kali, ya, dan dia baca surah tu sampai 5 surah dia baca in a row. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ya, sebab dia nak cukupkan 60 hingga 100. 100 ayat tu panjang. Ya, 60. Katalah ya, dia nak baca surah Yasin. Surah Yasin 83 ayat. Contohlah ya, waktu pagi dia nak baca. Ya. Ataupun dia nak baca surah Waqiah contoh. Ataupun nak baca surah Ad-Dukhan. Boleh tak? Ya. Dan dia tak hafal surah tu. Ya, mungkin dia hafal yang 10 ayat pertama. Lepas tu dia tak hafal. Boleh tak dia tengok apa ni Quran? Boleh. Ya, itu cerita dia boleh. Cuma Quran tu kena letak kat depan lah. Ya. Quran kena letak kat depan macam Kak Masyiah sebut tadi, ya. Jangan letak kat belakang. Ya, Quran ini kan kalau 60 ni boleh tak kita baca surah Al-Mulk 2 kali Ustaz? Sebab sekali 30. Ya. Jadi yang saya hafal Al-Mulk 30, kalau 2 kali dapat 60. Boleh ke Ustaz? Bagus tu, ya. Itu satu cadangan yang baik, tapi Nabi tak buat macam tu. Saya tak boleh lah sebab yang lain tu kena flip. Sebab dia ulang surah yang sama tu Ustaz tak pernah dengar Nabi buat. Lainlah yang 60 Farida. Jadi macam ni. Jadi macam ni. Tu. Ya, faham. Macam ni Ustaz Jadang, ya. Bacalah surah yang lain dia tahu. Suratul Muluk dah baca 30 ayat, ya. Lepas tu terus dah habis Suratul Muluk tu, terus tengok pada Quran tadi. Ya, surah lain pula. Jadi maknanya 30 ayat baca yang kita hafal dan 30 ayat lagi yang kita tengok daripada mushaf Al-Quran. Boleh tak? Kata boleh. Sajadah ke apa kan? 30. Boleh. Okey. Bagus Ustaz. Terima kasih. Sama-sama kasih. Ustaz, Nabi baca 60 ayat tu tiap-tiap ni ke? Solat, tiap-tiap fardu solat. Bukan 60, kadang-kadang 70, kadang 100. Ya, dia in between 60 to 70. Ya, sebab tu dalam hadis sebut macam tu, kan? Hadis sebut, ya, Ustaz ulang balik. Bagi biasa dan biasanya kecuali Nabi nak segera sebab ada hal tertentu dalam peperangan contoh. Ya, sebab Nabi mengimamkan solat subuh, ya, di kawasan padang pasir ketika nak serang Khaybar, orang Yahudi punya kubu. Jadi pagi tu Nabi baca agak pendek sebagai riwayat sebut. Mana tak sampai 60 ayat. Ya, tapi dan biasanya, nampak ayat dia. Baginda membaca 60 sampai 100. Kadang-kadang 60 lebih sikit. Ya, kadang-kadang 70, ya, kadang 80, ya, kadang 100 ayat. Ya, jadi maknanya Nabi biasa begitu. Wa kana yaqra'u, bahasa Arab dia. Wa kana, dan Nabi used to, biasanya, ya, sering Nabi yaqra'u, baca bisitin, antara 60 ilal mi'ah sampai 100. Muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim, ya, agreed upon by both of them. Okey, tuan-tuan, apa lagi? Silakan. Bagi kita faham betul-betul, tuan-tuan. Ustaz nak tuan-tuan faham betul. Ya, Datuk. Surah panjang tu cuma subuh saja Ustaz kan? 60 sampai 100 ayat subuh. Subuh ya, yang lain boleh pendek kan? Okey. Gitu kan. Ya, jadi jangan, dan ini sunat tuan-tuan, jangan kata wajib pula, ya. Nanti tuan-tuan kelang kabut pula, tak sampai lagi 60 ayat ni, macam mana nak menangis pula, tak payah. Tak sempat nak selesai lah Ustaz. Tapi 60 ayat ni sebenarnya kalau kita ambil yang pendek-pendek, ya, ambil ya, pendek-pendek je. Ya. Macam kita kata surah Ad-Dukhan pendek, surah Ad-Dukhan pendek. Ya, surah Waqiah pun tak panjang sangat. Surah Waqiah tak panjang tuan-tuan. Ya, 90 lebih ayat. Ya, 96 ayat. Ya, tapi dia tak, kita boleh pecah dua tuan-tuan. Maknanya rakaat pertama baca 45, rakaat kedua baca 46 atau 47 baca. Ya. Jadi sebab Nabi tak kata mesti baca dalam satu rakaat. Okey. Boleh lah macam tu. Tuan-tuan janganlah naif sangat tuan-tuan. Ya. Tak, kita boleh baca Yasin. Kata Yasin kita baca the first 40 ayat tu. Yes. Rakaat pertama. And the second one kita buatlah Al-Mulk. Boleh tak salah. Itu dah berapa? Dah lebih pada 100 ayat dah tu. Sebenarnya save our time. Sebab selalu kita lepas solat baru kita buka Quran baca semua tu kan. Jadi baca dalam solat. Kita baca masa kita solat lah, save our time. Ya. Percayalah ya, kalau kita biasa baca dalam solat, dia mungkin ya tak tahulah berapa puluh kali yang kita baca, insya-Allah benda tu dah jadi kebiasaan kita. Kita dah rasa benda tu ringan tau. Banyak benda yang kita selalu rasa berat, bila kita dah biasa buat, kita rasa benda tu ringan. Allah mudahkan. Banyak benda ibadah macam tu sebenarnya. Ya, kita rasa berat.
Ya, tapi lama-lama kita dah rasa benda tu part of kita punya kehidupan. Kalau kita tak buat pula kita rasa macam missing tau benda-benda macam tu. Ya. Ya. Macam kita dah biasa baca suratul muluk malam. Suratul muluk tak mesti baca malam, siang pun boleh. Ya, tapi kebiasaan sahabat Nabi baca malam sebab siang mereka sibuk di ladang, mereka berniaga, ya. Jadi nak bagi satu masa fokus kepada baca satu surah tu kadang-kadang ada sahabat yang okey, tapi sahabat Nabi ni jumlahnya 144,000. Takkanlah iman mereka, kepandaian mereka sama. Ya, beza-beza. Jadi oleh kerana tu ada sahabat yang malam aja boleh baca Quran. Sebab tu sebahagian mereka baca suratul muluk malam. Ya, tapi Nabi tak kata mesti malam. Ya, memang ada hadis-hadisnya. Tapi hadis itu ya sebahagiannya tidak menetapkan secara pasti mesti malam. Cuma kebiasaan masyarakat malam tu yang free. Ya, jadi kebiasaan. So kita baca malam. Salah tak? Tak salah. Ya, sebab kita dah biasa kan malam. Tapi kalau ada orang baca petang, disiplin lah Ustaz. We have to discipline ourselves. Ya, betul. Ya, jadi so, macam disiplin tadi. Kita akan ikut je tiap kali. Betul. Ya. Betul. Ustaz, ya. Bukan hadis tu cakap Nabi sebelum tidur baca surah Al-Mulk dengan sejadah. Sebahagian para ulama sebut hadisnya tidak sahih. Ya, hadis tu tak. Memang ada hadis tapi hadis tu tidak sahih. Tak sempat banyak saya baca. Sebab nanti kalau nak baca semua surah ya pada waktu yang sama, macam contoh malam ada kuliah kan, ya mungkin kita dah letih, ya dah tak sempat nak baca dah. Tadi mungkin lepas maghrib bolehlah baca, kita kata Al-Waqi'ah contoh nak baca, ya selesai, ya tapi suratul muluk tak sempat baca lagi, baru nak baca malam, ya nak baca pula surah-surah lain takut tak sempat, kena malam Jumaat nak baca suratul Kahfi pula, ya 110 ayat. Jadi macam tadilah, ya masa tu jangan terlalu ni sangat. Cuma malam Jumaat tu memang kena kuat sikit lah. Sebab hadis yang cerita Nabi baca malam Jumaat tu memang hadis tu memang hadis yang kuat. Jadi kita kalau boleh tak naklah baca siang Jumaat. Melainkan malam tu tak sempat, tu lain cerita. Tapi walaupun tak sempat habis 110 ayat, kita cuba juga seberapa banyak yang kita boleh. Pasal nak dapat kelebihan baca suratul Kahfi pada malam Jumaat. Dia kena disiplinkan diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Macam kita kan, kita dah biasa usrah malam Isnin kita, ya kita dah biasa dan kita rasa benda tu ringan, dah biasa, ya kita dah biasa, ya tapi cuba kita baru nak mula mungkin kita rasa berat, tapi lambat laun, ya Allah bisa tegal biasa, orang Melayu kata. Lama-lama dah jadi sebahagian daripada kita punya rutin dalam kehidupan, dah jadi normal apa kita panggil, norma-norma yang biasa dah, ya tu cerita dia. Okey, ada soalan lain silakan tuan-tuan sebelum kita tamat. Ada apa? Ustaz, ayat surah tu kita boleh jam, kata yang 60 tadi An-Naba is about 40 ayat. Itu kita tak terus An-Nazi'at. Kita jam tu Al-Balad yang ada 20. Boleh, dengan syarat kita ikut dia punya susunan. Jangan baca contoh kita kata atas ke bawah lah. Jangan baca atas, jangan baca belakang ayat 50 lepas tu baca ayat 32 pula. Tak. Kita kena baca daripada ikut turutan dalam Quran tu. Ya, maknanya kena baca surah Sajdah dulu sebab surah Sajdah surah 32. Baru baca surah Yasin surah 36. Ya, baru baca surah Ad-Dukhan 44. Maknanya kita ikutlah susunan dia tu. Ya, jangan melompat sana melompat sini, ya. Tapi kalau kita tak habis surah tu nak baca surah lain, tu biasa. Imam Masjid Al-Aqsa selalu baca macam tu. Dia tak habis, ya. Kadang-kadang dia baca surah Sajdah. Bila sujud sajadah bangun dia tak baca surah sajadah, dia baca surah lain pula. Itu biasa dia buat, ya dan tak salah, ya sebab dia pun, ya kita kata orang yang berilmu, ya pakar dalam bidang tafsir juga. Jadi dia dah apa kita panggil, ya dia dah buat begitu mesti atas contoh-contoh yang datang, ya daripada bacaan dia lah. Jadi maknanya Nabi pun, ya pernah menggabungkan satu surah dengan satu surah yang lain. Ya, tak mesti habiskan surah tersebut. Terutamanya kalau surah tu surah yang panjang. Ya, boleh tuan-tuan, jangan bimbang. Okey, ya, dua soalan lagi sebelum tamat. Sorry. Katakan tadi An-Naba is surah 78. So dari An-Naba kita turun bawah tu surah Al-Balad 90. Amma yatasaalun anin naba, surah An-Naba 78. Ya, so kita turun kan ke Balad. Bukan dia ada beram, bukan Balad ke An-Naba. Al-Balad surah berapa? 90. Tak boleh lah. Maknanya kena baca An-Naba lah dulu. Ya, that's what I said tadi.
Macam Ustaz cakap tadi, kan Ustaz sebut tadi surah 32. Ustaz tak bagilah contoh yang Kak Mai bagi tu, Ustaz bagi contoh lain. Kan surah Sajdah kan 32. Lepas habis surah Sajdah, barulah baca surah Yasin, surah 36. Lepas tu baru baca surah Ad-Dukhan, surah 44. Ya, sebab nampak tak? Ustaz kan susun 32, 34, 36, 44. Macam Kak tadi baca 78, barulah baca surah 90, surah Al-Balad. Ya, betul. Okay. Ya, kena ikut dia punya sequence. Ya, turun ke bawah lah. Dari macam Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi Nabi kadang buat An-Nisa. Tak ikut sequence sangat. Pernah tak buat. Ya, pernah tak ikut sequence. Tapi most of the time Nabi ikut. Ya. Sebab jangan tengok yang Nabi buat sekali-sekali. Tapi kena tengok yang Nabi buat frequently. Ya, contohnya Nabi lebih kerap baca surah Sajdah pada pagi Jumaat daripada meninggalkannya. Maknanya pernah tak Nabi tinggal surah Sajdah? Pernah. Ya, tapi kebiasaan Nabi buat. So sunnahnya ialah yang biasa Nabi buat. Ya, Ustaz bagi contoh yang paling mudah. Nabi biasa kalau buang air, kencing, Nabi akan mencangkung, duduk. Ya, tapi pernah tak Nabi kencing berdiri? Pernah, tapi sekali je. So yang mana sunnah? Yang sunnah yang biasa buat, bukan yang sekali-sekali buat. Ya, ada pengecualian, ya, tetapi bukan kebiasaan Nabi. So itulah jawapan dia. Okey, ya. Last tuan-tuan, apa soalan? Sorry saya nak tanya satu soalan. Surah Al-Kahfi tu kalau kita baca memang baca afdalnya malam Jumaat Ustaz Bukan Jumaat, maknanya Isyak onward. Isyak onwards, okey. Dan habiskan sebelum masuk waktu subuh. Sebab subuh kan dah berakhir malam, itulah konsep yang kita faham tadi. Ya, malam bermula daripada Isyak, ya, sebab maghrib belum malam, dia mukadimah kepada malam. Ya, sebab matahari dah tenggelam tapi mega merah belum tenggelam. Isyak tu baru masuk waktu malam. Selepas Isyak, ya, dalam Quran disebut ghasaqil lail. Ya, daripada terbit daripada gelincir matahari sampailah gelap malam. Gelap malam tu Isyak. Ya, itu bermula malam. Habis solat Isyak, habis ba'da Isyak, bacalah surah Al-Kahfi. Ya, boleh baca sampai pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Tidur lepas tu bangun pukul 3 pagi. Boleh tak sambung surah Al-Kahfi? Boleh. Ya. Tapi lepas subuh aja dia dikira siang. Mana kita tak dapatlah kelebihan membaca pada waktu malam tu. Ya, walaupun siang boleh baca. Tapi afdalnya tu. Dan kita tak tahu berapa banyak pahala Allah bagi orang yang baca malam dengan orang yang baca siang. Kita tak tahu, Allah tak nyatakan. Tapi bila Nabi kata malam tu afdal, kita kena baca malam lah, usahalah baca malam. Boleh Okey. Selesai. Kahfi tu kan, Kak Nurul ni. Kahfi tu kan kata kalau tak sempat sangat kan, kita baca first 10 last 10. Boleh ke? Boleh. Tapi lepas tu kita decide to continue sebelum subuh tu the rest of it. Tak boleh lah kan? Boleh. Apa masalahnya? Sebab tak habis lagi baca. Oh, pasal tak ingat kan kena ikut turutan dah 10 betul 10 last. Patutnya lah. Patutnya Ustaz tanya pada Kak Nurul pasal apa baca the last 10 dulu. Kan? Patutnya selepas the first 10 tu usahakanlah baca yang lain-lain dulu. Ujung sekali barulah baca the last 10. Patutnya lah kan? Yalah sebab Quran kan kita baca ikut susunan. Quran baca ikut susunan. Tak dengar. What happened to your line, Nurul? Okay. Breaking up. Oh, mine very bad lah tonight. Tak apa, ulang balik soalan. Tak apa. Thanks. Soalan tadi lah, kalau tak bagus lah, better that, let's say, kalau you tak sempat sangat, you baca sampai 20, the first 20, instead of 10 and last 10. Kan? Better like that. Okay. Boleh, ya. Tapi sebaik-baiknya janganlah baca the last 10 tu dulu. Baca the first 10 tu of course kan. Mestilah kita baca surah Al-Kahfi mula dengan the first 10. Ya, masuk lepas tu usahakan baca yang lain-lain tu. Bila dah tak boleh juga, ya, tak sempat juga kata memang tak boleh ni. Baru baca the last 10. Ya, untuk ambil kelebihan tadi, ya. First 10 dengan last 10 memang ada. Tapi the whole surah itu yang terbaik. Pada waktu malam sebelum masuknya waktu subuh. Ya. Kalau terlepas juga sambunglah selepas subuh. Tapi tak dapatlah afdal malam tu, tak dapatlah. Ya, sebab kita tak mampu nak kejar semua. Tapi kalau kita tak boleh nak kejar semua, jangan tinggalkan yang kita mampu buat.
Ya, the best that we can do. Tu dia punya konsep dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selesai ya pada malam ni. Last Ustaz. Yeah. Okey, bermakna Akafi juga. So mana sini afdalnya waktu malam Jumaat lah kan? Ya. Jadi mana kalau terlepas ke subuh tu, kalau dia punya pahala sama jugalah. Kita tahu pahala kalau kita pakai Jumaat siang tu. Tapi sebab Nabi dah apa kita panggil? Nabi sebut dua-dua. Nabi itu siapa yang baca suratul Kahfi hari Jumaat. Tapi dalam hadis yang lain Nabi specify siapa yang baca suratul Kahfi malam Jumaat. Malam. Okay. Since Nabi dah emphasize on malam, kita usahalah by hook or by crook kena baca malam tu juga. Tapi kalau tak boleh, ya siang. Pahala macam mana? Serah pada Allah lah. Okey. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sekadar tu, terima kasih tuan-tuan. Baru 2 hadis ya. Tuan-tuan dah boleh tengok macam mana banyak soalan. Alhamdulillah. Yang penting kita faham. Sebab kita nak amal tuan-tuan. Ya. Jadi sekadar tu, Haji Mat Syah ada apa-apa sebelum tamat? Tak ada ya. Jadi kalau tak ada, mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Ustaz ucap terima kasih pada yang bagi hadiah ke Ustaz. Ya. Mudah-mudahan boleh berjalan dengan lebih baik ya. Dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan lah. Jazakumullah khairal jazak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Haji Nazri. Jazakallah. Ya, Haji Nazri terima kasih banyak. Tak sebut nama dia malam ni. Ya, sorry. Sama. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih Piwi. Sama-sama. Piwi apa? Umi udah lupa. Hari ni. Mana buah? Ada. Balik Penang kata nak bagi aku buah, tak ada pun ya. Okey. Esok. Janji bagi kita pun tak dapat pun. Apa ni cakap pasal buah-buah, kita pun teringat ada orang ada black Datuk. Apalah Datuk. Black Thorn. Datuk daripada Penang durian Black Thorn ada ke? Dia ada. Tak kisahlah tak Black Thorn ke apa, yang janji ada thorn lah. Black mangosteen ada. Black mangosteen. Kan tak ada thorn. Ada thorn tu. Yang tak ada thorn tu kat Thailand. Ni hang pecah rahsia Zarul. Janganlah pecah rahsia. Jangan bagi kita pecah, tak ada. Bagi kita kumpulan kat Taman Tun, kat Shah Alam. Bye. See you all. Okay, good night. Assalamualaikum. Night. Waalaikumsalam. Good night semua. Assalamualaikum. Good night. Ambil.